Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, bersua kita sekali lagi di secara live streaming pada malam ini, rentetan daripada minggu lepas, iaitu kita akan sama-sama ya mendengar sambungan daripada pelajaran yang akan kita sama-sama bincangkan pada malam ini, iaitu mudahnya skor A sejarah SPM siri 1. Untuk makluman anak-anak, juga guru-guru dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan bersama-sama dengan pembentang sejarah, mata pelajaran sejarah yang tidak asing lagi bagi kita semua di negeri Perak, iaitu Cikgu Yusof bin Ahmad Elias Harun, Guru Cemerlang Sejarah SMK Sultan Azlan Shah Lenggong. Apa khabar Cikgu Yusof pada malam ini? Alhamdulillah, sihat. Nampak segak Alhamdulillah, bergaya semangat. bertanjak. Okey, dan panel kita yang kedua pada malam ini ialah Cikgu Abdul Ghani bin Abu Bakar, Guru Cemerlang Sejarah dari SMK Toh Indra Wangsa Ahmad Batu Gajah. Apa khabar Cikgu Ghani? Seorang bertanjak, seorang bersongkok. Waalaikumsalam Dan saya Ustaz Muhammad Syafiee Sarbani, Guru Cemerlang Pendidikan Quran Sunnah dari SMK Seri Perak Teluk Intan. Apa khabar semua anak-anak, juga guru-guru, juga sidang penonton yang budiman, yang sama-sama untuk menjayakan program live streaming sejarah pada malam ini untuk siri yang pertama. Jadi, untuk makluman sidang penonton sekalian, di mana yang biasa seminar kita pada malam ini ialah seminar anak-anak cemerlang. Bukan saja untuk anak-anak di negeri Perak, bahkan untuk anak-anak seluruh Malaysia. Juga tidak ketinggalan pada para guru. Para guru juga ingin turut terlibat sama untuk menjenguk-jenguk format terkini, isi-isi yang berkaitan dengan sejarah. Jadi untuk saya tidak membuang masa, saya serahkan dulu kepada Cikgu Yusof dan Cikgu Abdul Ghani untuk memulakan bicara kita pada malam ini. Okey ya? Saya persilakan Cikgu Yusof dan Cikgu Ghani untuk meneruskan siri kita. Silakan. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih moderator yang berbagi Ustaz Syafiee. Sahabat saya Cikgu Ghani InsyaAllah pada malam ini kita sembang-sembang saja pada sekalian. So Cikgu nak mohon kepada para pelajar, gunakanlah ruang yang ada pada live chat itu untuk pelajar kemukakan soalan nak tanya soalan, gunakanlah sebaik-baiknya ruang itu untuk bertanyakan soalan. InsyaAllah nanti kalau Cikgu tak sempat nak tengok, Ustaz Syafiee akan membantu kita untuk kemukakan soalan-soalan daripada ruangan live chat. So terima kasih pelajar-pelajar sekolah Sains Mersing ada, sekolah menengah Datuk Kelana Putra. Terima kasih pelajar-pelajar yang cemerlang, ada 1,150 orang sekarang. Ya, betul. Baru sebentar tadi 500, ni dah terus 1,150 dan akan bertambah lagi dari masa ke semasa. Cikgu Yusof ya? Ya, insyaAllah. Tak sabar-sabar lagi. Okey, silakan. Okey, insyaAllah. Pada malam ini kita tak cerita semua pelajar sekalian sebab kita ada dua siri kita ada siri pada malam ini dan pada malam esok, dan kami akan berbincang cikgu akan duo GC sejarah ni negeri Perak. Kami akan bersama-sama bincang dan kita akan tengok, fahamkan betul-betul. Yang pertama tentang format kertas sejarah kertas sejarah KSSM, silibus baru, format baru kan. So yang kedua kita akan aplikasikan beberapa kaedah kaedah easy song untuk menjawab soalan kebat, dan kita akan cuba buat aplikasikan kaedah kinestetik. Okey, kita akan cuba jawab bersama-sama. Okey, kita akan buat big picture Mentimeter. Okey, dan nanti kita akan buat yang paling penting nanti kita nak tengok lubuk markah kita dua, iaitu pada soalan kebat, dan bagaimana kita nak menjawab secara holistik. Dan nanti InsyaAllah pada malam besok yang paling penting sekali kita tengok pada malam besok kita buat kertas satu, dan tajuk ulang kaji fokus kita akan tunjukkan pada malam besok insyaAllah. So nantikan set masa sama-sama. Okey, baik, insyaAllah pelajar-pelajar sekalian.
Okey, kita tengok sebentar lalu saja sebab masa kita sekejap je ni, sejam setengah saja. Baik, kita tengok dulu masalah pelajar dalam subjek sejarah. Okey, Cikgu Gani boleh ni Cikgu Gani banyak pengalaman tentang masalah pelajar kita. Tentang masih dalam radar. Teruskan Cikgu Sup. Saya akan tambah-tambah bagi sedap resipi kita supaya dia jadi cantik dan sedap. So ini pelajar sekalian, isu dan masalah yang dihadapi oleh pelajar di seluruh Malaysia mana-mana pun sama je So dapatan yang kita ni kajian cikgu kita tengok pelajar tak minat, terlalu banyak fakta, mudah lupa kan. Ini tambah pula kan belajar secara kendiri di rumah sendiri kan, tambah pula PDPR dilanjutkan sehingga 3 hari bulan 10. Allahu Akbar. Harap-harap 1 bulan 9 tetapi kita masuk lambat lagi kan. Tapi tak apa, itu bukan jadi alasan. Sebab itulah kita buat program ini insya-Allah. Dan insya-Allah cikgu cuba bantu selesaikan masalah pelajar bosan, cepat lupa dan sebagainya pada malam ini. Okey, baik pelajar sekalian. Okey. Pertama sekali pelajar sekalian, cikgu mohon pelajar sediakan buku teks berada di depan awak, tak kiralah tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, calon-calon SPM 2021 dan 2022, sediakan buku teks, pen dan kertas di hadapan awak untuk kita buat catatan. Ingat kalau kita sekadar mendengar sahaja, 10% je pelajar sekalian. 10% je. Dengar je kan, tanpa kita buat catatan, itu 10% je. Tapi kalau kita catat, kita mendengar, kita melihat, kita catat, itu dah meningkat dah kepada 30%. So bagaimana nak meningkat lagi? Kita kena catat, kita lihat, kita dengar bagi fokus betul-betul, kita catatkan, kita buat rujukan dan kita berbincang, kita sampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Itu dah meningkat dah kepada 50%. Baik, kita tengok dulu. Ini pelajar sekalian, analisis SPM 2020. Ini bukan cikgu buat sini, analisis SPM 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. Contoh, di mana KBAT ialah 40%. 40%. Dan tahun 2021 pelajar sekalian, dia dah bagi tahu dah pelajar-pelajar. KBAT kita adalah 50%. Lubuk markah kita dah tahu dah. Lembaga Peperiksaan dah bagi tahu dah kat calon-calon KBAT adalah lubuk markah sebanyak 50%. Separuh daripada kalau kertas 2 tu kan 50%. So nanti pelajar kata, cikgu dulu tak apalah ada kertas 3 kan. Tak, ini nampak kan? Dia dah bagi dah peluang kepada pelajar. Baik. So ini cikgu pinjam hashtag kita guru-guru sejarah, kita berpegang lulus adalah kewajipan. Lulus adalah kewajipan, cemerlang adalah pilihan. Lulus adalah kewajipan seperti mana pelajar sedia maklumkan. Subjek sejarah dan bahasa Melayu wajib lulus untuk melayakkan awak dapat sijil kan. Tetapi cemerlang adalah pilihan. Ini cemerlang ada pilihan. Sebab apa? Kita ada pelbagai platform. Cikgu Gani ada YouTube dia kan. Contoh Cikgu Adis pun cikgu tengok tadi kan. Cikgu Adis pun ada kelas dia kan. Banyak sangat sumber yang berada di ujung jari saja. Nak dengan tak nak saja kan Cikgu Gani kan. So dia macam-macam kawan-kawan kita kan. Cikgu Nurani ada yang buat TikTok sejarah pun ada kan. Macam-macam ada. Kita tengok rakan-rakan kita dalam channel kan. Cikgu Yusof dengan Cikgu Gani sebelum tu mencelah sedikit. Lulus adalah kewajipan. Kalau tak lulus sejarah macam mana keputusan keseluruhan? Dapat CJ SPM. Itu je. Dengar tu anak-anak ya. Dengar tu anak-anak. Kalau tak lulus sejarah maknanya tak lulus lah SPM dia. Itulah istilahnya. Jadi nak tak nak kita kena harungi juga. Tapi dia sebenarnya kena tambah Ustaz. Kalau gagal menyukarkan kehidupan. Allahu Akbar. Itu dia menyukarkan kehidupan. Tapi kan saya dengarnya kadang-kadang tak skor A pun pelajar-pelajar kita. Tapi bila periksaan sebenar SPM kan, dia boleh dapat A+. Ada rahsia tak? Silakan. InsyaAllah Sebab tu sejarah kita special. Kita bawa 2 orang. 2 orang. Ya. Kita bukan yang baru nak buat macam mana Okey, pelajar-pelajar sekalian, kita tengok macam mana nak buat Okey, baik. Pertama sekali pelajar sekalian, cikgu nak kongsikan ini inovasi cikgu tentang lagu Sejarahku Gemilang. Lagu Sejarahku Gemilang untuk menjawab soalan KBAT. So pelajar sekalian,
jawapan dah ada dah. Kalau pelajar tengok dalam buku teks kita, Cikgu Gani kan, kita ada apa nilai K kan, nilai-nilai kewarganegaraan kan. K dah ada dah. Cuma kadang-kadang pelajar sanggup membiarkan kertas dihantar dengan kosong. Kan? Sanggup hantar kertas kosong. Walhal sebenarnya jawapan tu kita dah buat dalam bentuk lagu dan sebagainya. Kadang-kadang pelajar malu tak nak gunakan, ya. So cikgu nak bawa sebuah lagu yang insya-Allah bagi cikgu sekurang-kurangnya membantu calon-calon kumpulan halus, galus kan, sekurang-kurangnya dia ada idea, dan kalau kumpulan cemerlang, cikgu tak nak sekat idea awak, gunakan idea awak sini. Tetapi kalau tak ada idea, boleh kembalikan pada lagu ini. InsyaAllah pelajar sekalian, nanti cikgu masukkan lagu ini dekat channel, dekat channel kita, Telegram kita, untuk kita sama-sama dengar. Lagu dia senang aja Ustaz. Ustaz boleh nyanyi sama-sama. Kalau Ustaz dalam dewan Malaysia, jangan nyanyi kuat-kuat Ustaz. Dalam dewan dia tak boleh. Ya. Walaupun memang dia dapat feel kalau nyanyi tu, tapi takut mengganggu orang lain kan. So dia ada dengan formula ni maknanya kita akan kembangkan. Kembangkan dia Cikgu Yusof begitu. Betul. So lagu dia pelajar senang aja. Tambah berani bertoleransi, cintakan negara budi pekerti, setia pada raja negara. Gitulah. Berpaduan wawasan satu Malaysia. Simple saja. So, lagu dia, contoh, tambah berani bertoleransi. So setiap nilai yang ada tu kita sesuaikan dengan kehendak soalan. Contoh, berani apa dia? Contoh Cikgu Gani boleh bagi kat pelajar-pelajar kita contoh berani apa dia? Tabah, berani, bertoleransi. Tabah ini kepimpinan. Jadi kalau kita belajar kelima banyak sifat kepimpinan kan. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Okey, kita pegang. Bab 4 ni, ini tabah boleh ambil ni. Yang lain, berani. Kita tengok tingkatan 4. Berani apa? Bab 4 ada, bab 5, komunis bab 6. Ini berani. Toleransi, kembali pada kepimpinan balik. Dia nak menjadi sebuah negara yang hebat, sebuah negara yang dihormati oleh semua masyarakat di luar. Jadi kita kena ada nilai toleransi. 3 ini pelajar, kalau kita pandai, kita boleh gabung jalinkan, kita bina ayat dengan baik, pada cikgu dah cukup lengkap dah. Itu belum masuk yang lain tu. Cuma pelajar tu ada berapa yang merah tu. Kalau kira yang merah tu, jenuh. Ada 36 nilai di situ. So nanti kita kena sesuaikanlah. Contoh berani menghadapi cabaran, berani menegakkan keadilan, berani pertahankan negara, berani kerana benar. Kita sesuaikan dengan kehendak soalan. Contoh Ustaz, itu saya buat rentak jalur gemilang. Kalau contoh Ustaz kan, Quran Sunnah kita boleh sesuaikan dengan sekolah agama kan. Saya ambil lagu Sepohon Kayu kan. Tabah berani bertoleransi, cintakan negara budi pekerti, setia pada raja negara, perpaduan wawasan satu Malaysia. Itu contoh Ustaz. Nak buat lagu Hindustan pun boleh Ustaz. Contoh Kuch-Kuch Tahir kan pun boleh, tak ada masalah. So pelajar sekalian, semua lagu-lagu ini pelajar boleh dapatkan nanti cikgu masukkan nanti dekat channel kita. Pelajar boleh cuba ikut dan menyanyi bersama. Berani bertoleransi, cintakan negara budi pekerti, setia pada raja negara, berpaduan wawasan satu Malaysia, akhlak mulia sanggup berkorban, sabar menjaga keamanan, bekerja sama tolong menolong, tanggungjawab kami semua warganya, cintakan alam kita semula, majukan ekonomi Malaysia. Satu tekad, satu semangat, itu pimpin warga berdaulat. Aku pada Tuhan, aku undang-undang, jaga kesopanan dan kesusilaan, keadilan, ketaatan, semangat patriotik Malaysia. Kreatif, inovatif dan produktif. Teknologi tambang dan ilmu kestabilan,
keamanan, bersatu hati rakyat Malaysia. Berjayalah, berjayalah. Yang ni kena angkat tangan. Abang seronok kan? Cuba kita Okey. tengok Kak Rizal ada kan? Okey, pelajar sekalian, hanya menggunakan lagu ini pelajar sekalian, kita boleh sesuaikan dengan kehendak soalan ya. So jangan risau, jangan bimbang. So rahsia dia macam mana pelajar sekalian nak gunakan lagu ini? Baik, pelajar sekalian, insya-Allah dalam SPM nanti awak akan dibekalkan dengan untuk SPM nanti. Awak akan ada kertas buku jawapan, cikgu cadangkan kepada pelajar supaya kita taklah setiap soalan nak kena menyanyi kan. Rahsia dia senang je. Masuk dalam dewan tu, rahsia pertama, dah dibenarkan tulis, salin dulu lagu ini dulu, nilai-nilai kewarganegaraan. Tak ingat, tak ikut urutan pun tak apa. Salin je pada muka surat belakang sekali kan buku jawapan, buku jawapan awak salin dulu satu-satu. Nanti kita tengok macam mana nak gunakan terperinci, kita tunggu malam esok ya. Baik, ini contoh pelajar sekalian Kalau 2019 hanya gunakan lagu tadi saja, pelajar akan dapat 56%. Hanya menggunakan lagu itu sahaja, pelajar akan dapat 56%. Kalau tak percaya, pelajar boleh rujuk dalam buku ini. Dalam buku kertas soalan SPM sebenar, ada nilai-nilai di situ yang kita boleh sesuaikan dengan kehendak soalan dan jawapan menggunakan lagu itu insya-Allah. Baik. So pelajar sekalian, nanti di channel YouTube cikgu, pelajar boleh ambil lagu itu di situ. Nanti channel Cikgu Gani, boleh cerita sikit Cikgu Gani, channel Cikgu Gani nama apa? Channel saya Santai Sejarah, sama macam nama tu kan. Saya santai je, Santai Sejarah SPM Dia sebenarnya santai, belajar secara santai tapi boleh pandai. Aduh. Santai saja kan. Ya, untuk makluman anak-anak dan guru-guru sekalian, Cikgu Yusof dengan Cikgu Gani ni masing-masing ada channel tersendiri. Jadi daripada paparan tadi kan, rajin-rajinlah untuk menjenguk channel Cikgu Yusof dengan Cikgu Gani ni. Banyak maklumat yang dimasukkan dalam channel mereka. Okey? Baik, Cikgu Gani, ada pelajar tanya, kenapa tak masuk taklimat kerja khusus? Kenapa kita tak buat? Berpuluh-puluh kali. Masih lagi dia orang tak faham. Sebab tu kita nak bawa yang faham yang ni dulu baru kita buat. Untuk itu cikgu nak serahkan dekat Cikgu Gani untuk terangkan tentang format kita. Faham betul-betul dulu format, baru kita dapat faham bagaimanakah soalan, macam mana nak tanya, macam mana kita nak jawab. Silakan Cikgu Gani. Terima kasih sahabat saya. Sebelum tu Cikgu Gani, sekejap. Ya saya. Cikgu Gani, mungkin ada juga kot anak-anak kita, anak didik kita, mungkin sebahagian daripada guru yang masih lagi samar-samar, terikut-ikut dengan format peperiksaan sebelum ini. Jadi format sejarah SPM KSSM mulai 2001 ni, kita nak fokuskan sebenarnya. Kalau dulu kita dengar-dengar 3 kertas, mana perginya satu kertas tu? Silakan Cikgu Gani. Terima kasih kepada Ustaz Syafiee, Cikgu Yusof. Dia memang keliru sebab dia 4 patah perkataan sama. KBSM, KSSM, SM belakang sama kan. Cuma BSP saja itu. Baik. Dari segi format, kita tengok dari segi tajuk dulu. Untuk tajuk tingkatan 4 kita ada 10 bab. Kita ada 3 tajuk besar pelajar. Samalah macam tajuk tingkatan KBSM. Cuma kita ada 10 bab. Sama 10 bab. Cuma setiap tajuk itu ada berapa bab. Setiap bab pelajar, kertas 1 akan disoal 2 soalan. Bermaksud tingkatan 4 20 soalan. Tingkatan 4 20 soalan 10 bab. Bermaksud kalau pelajar nak kuasai minimum, kena kuasai separuh bab. Tingkatan 5 sama, kita ada 4 tajuk besar dan kita ada 10 bab, bermaksud 20 soalan tingkatan 4, 20 soalan tingkatan 5. Markah 40. Yang uniknya, silibus kita ni, kita tak ada macam KBSM, kertas 1 30%. Kertas 2 5. Yang ini diletak 40 markah. Sebab dia akan campur 2.
Kertas 1, kertas 2 kita campur dan kita bahagikan. Itu kertas 1. Saya rasa jelas. Untuk kertas 2, kertas 2 ni dia sama aja macam KBSM, cuma kita rebranding kan. Rebonding. Rebranding. Kita jenamakan balik tahu. Respon terhad, nama pun terhad. Terhad ialah respon yang ditanya dalam soalan struktur yang ada garis-garis, yang ada huruf Roman. Cikgu bagi tahu huruf Roman nak buat macam mana cikgu? Jawapan pendek tapi ayat lengkap. Jangan pendek sangat. Okey, A, B, C ada ceraian dia. Respon terbuka ada ceraian juga tapi tak ada garis. Respon terbuka ni maksudnya pengujiannya lebih luas. Dia lebih luas dan kalau kita tengok konstruknya pun ada 6 yang boleh soal. Beza dengan kertas 1 ada 4 saja. Jadi pelajar kalau nak kuasai SPM, tolong kuasai kertas 2. Apa beza dia? Kertas 2 KBSM ada 7 soalan. KHSM ada 5. Ada 5 soalan, kita ada 7 tajuk. Kita cikgu tak adil lah. Jangan kira adil tak adil. Jangan tak adil. Kita pada struktur. Maksudnya semua bab mungkin disoal. Dan ni cikgu Sup terbalik sikit, cikgu Sup. Ada sikit. Yang bawah sekali pelajar kaedah itu. Dalam masa cuti-cuti ni 2 bulan sebelum naik sekolah percubaan, kuasailah kaedah analitik dan holistik. Kaedah analitik, macam mana analitik cikgu? Fakta, huraian, contoh. Kalau holistik, tambah aja inferen. Holistik lah. Itu kita nampak. Itu yang paling mudah. Dia kalau kita nak dapat lebih jelas, kena tunggulah. Nanti Cikgu Yusof dan saya akan share lagi. Kalau bagi sekarang, ramai yang keluar orang kan. Okey Cikgu Yusof. Okey. Baik, terima kasih. Yang lebih mudah. Ringkas. Saya harap pelajar faham, tak faham, enta tanya, Ana jawab. Okey, tak faham, sila. Okey. Baik pelajar sekalian, cikgu tambah sikit tentang analitik kan. So, bagi ni pelajar sekalian sebab kita, baik macam ni, lembaga peperiksaan dia menjurus sebenarnya menggalakkan pelajar terutamanya soalan KPAT itu, soalan yang terakhir itu dijawab secara holistik, iaitu ada fakta, huraian, contoh dan kesimpulan. Akan tetapi, adakah semua pelajar mampu bagi fakta, huraian, contoh dan kesimpulan? Cikgu rasa tak kan? So, yang paling penting bagi cikgu pelajar sekalian, yang penting ada jawapan. Apakah jawapan yang tak kira lah holistik ke, analytical ke, bagi cikgu kalau pelajar cemerlang, cikgu sangat galakkan pelajar jawab fakta, huraian, contoh dan kesimpulan. Kalau tak boleh, yang paling penting ada fakta, ada fakta, ada sikit huraian, dah cukup lah. Itu pun dah memadai, maksudnya itu menjawab secara analytical, awak menghuraikan. So awak tengok sikit tentang holistik tu, boleh cikgu contoh holistik tu bagi satu fakta saja pun boleh kan, satu fakta, 5 huraian. So kebanyakan cikgu tengok pelajar dibagi 2 fakta kan. Setiap fakta yang pertama tu ada fakta, ada huraian lanjut, contoh, kesimpulan. Itu yang cantik, yang terbaiknya. Tak apa. Nanti kita akan tengok bagaimana skop dia Dan satu lagi pelajar sekalian yang ini cikgu tambah sikit kan. Cikgu Gani dah cerita dah tadi. Kita ada tajuk cuba kita tengok balik kan yang ni kan. Kita ada Cikgu Gani kan. Contoh kita ada 9 soalan kan. 9 soalan esei, 4 sutur, 5 esei kan. So kita ada 9 soalan. So di sini kita ada tengok tajuk dia, kita ada 7 orang Cikgu Gani kan. Tajuk kita ada 7. So yang pastinya setiap tajuk tu akan keluar satu kan. So ada cikgu-cikgu bagi tahu mungkin miscommunication ke kat mana kan. Soalan dia tak tanya ikut bab, dia ikut untuk kita dua, dia tanya ikut tajuk. Contoh tajuk 9, bab 1, bab 2, confirm yang pastinya satu soalan. Yang pastinya satu soalan. Kalau dia ambil 2 pun tak ada masalah Okey. So kita tengok tajuk yang panjang sikit kan. Contoh tingkatan 4 yang pastinya 3 soalan. Tingkatan 5 ada 4 soalan. Dah 7 orang. Lagi 2 lagi dah ambil kat mana? Yang ni lah kita nak. Dia senang juga suruh tambah. Esei kita ada 5. Kita kata mungkin ada setengah pelajar cikgu keluar lah soalan tingkatan 5, 3. Mungkin 3 tingkatan 5, 2 tingkatan 4 dan mungkin juga 3 tingkatan 4, 2 tingkatan 5. Itu semua serba kemungkinan. Itu semua di luar kerahsiaan. Kita tak tahu apa. Tugas pelajar adalah belajar, tugas cikgu ialah mengajar. Itu kita nampak
Okey. Baik. Cikgu. Cikgu ni ada lagi pelajaran cikgu SPM sejarah ada objektif ke? Allahu akbar. Kita tengok. Okey. Okey, tak apa. Malam ni kita belajar dulu. Fahamkan yang ni dulu ya. So tak apa. Nak tahu rahsia macam mana kita kupas, nanti kita tengok kita jangkakan malam besok baru kita cerita So cikgu jangkakan untuk tahun ini jangkakan kita tingkatan 4, cikgu jangkakan 3+1. 3+1, tingkatan 5, 4+1. Gitu. So dapatlah 9 soalan Bagaimana kita nak buat? Kita tunggu malam besok. Tajuk dia apa dia ya. Baik, pelajar sekalian, ni tajuk-tajuk dia. Tak apa, yang ni cikgu akan masukkan dekat grup. Okey. So jangkaan masa itu cikgu Gani dah cerita. Okey, kita nak terus buat pelajar sekalian. Cikgu tak nak cerita panjangnya ni. Baik, pelajar sekalian, cikgu nak tunjukkan, kita nak buat bersama-sama. Ustaz pun Ustaz belajar Al-Quran dan Al-Sunnah. Cikgu kita belajar santai-santai je bagaimana Ya. aplikasikan. Saya nak respon kesian kawan kita ni. Sunio ni dah tanya kerja khusus. Kenapa tak masuk kerja khusus? Cikgu cari kau tu Baik, kita tak ada kerja khusus. InsyaAllah kalau esok kita sentuhlah sikit. Kita tak nak mengecewakan sebab banyak kali ditanya oleh Sunio. Esok kita sentuh sikit dalam 2-3 minit berkaitan dengan bukan kerja khusus, kajian kes. Kes Okey supaya dan tak kajian kes kajian kes dia tak termasuk dalam markah kita punya SPM dia pentaksiran pusat. Dia hanya di peringkat sekolah sahaja. Itu kena faham yang tu. Ya. Tapi dia wajib dilaksanakan. Tak apa, nanti Cikgu Gani akan terangkan pada malam esok So jangan risau tentang kajian kes tu. Baik. So pelajar sekalian, cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak belajar kemahiran cara mengingat sejarah dengan lebih mudah. So kita buat bersama-sama pelajar sekalian. Okey, letakkan jangan type lagi. Okey, kita pelajar sekalian. Cuba tengok pada skrin yang cikgu paparkan sekarang. Kalau ada buku teks, boleh buka buku teks. Tingkatan 5 bab 1. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. So bagaimana pelajar sekalian? Cuba senaraikan sekejap pada ruangan live chat. Apakah ini kemahiran pelajar sekalian? Kemahiran kita belajar. Okey. Kemahiran untuk kita kuasai belajar sejarah. Bukan sejarah saja pelajar sekalian, untuk semua subjek. Pendidikan Islam ke, bahasa Melayu ke yang memerlukan kita pembacaan. Tingkatan 5, tingkatan 4 bab 1, minta maaf. Tingkatan 4 bab 1. Silakan. Kalau tak ada, tak apa. Pada skrin ni dah ada. Silakan pelajar sekalian. Apa yang nampak daripada sini? Cikgu Yusof, saya nak mencelah sedikit. Ada di antara pelajar kita tanya tau, tuition kimia nak cari mana ya Allah. Anak-anak di luar sana, juga cikgu-cikgu, kita sebenarnya ada 11 subjek yang kita akan persembahkan kepada anak-anak semua. Bahasa Melayu sudah, bahasa Inggeris sudah minggu lepas. Jadi minggu ni untuk sains dan sejarah. Jadi akan menyusul subjek yang seperti matematik tambahan, prinsip akaun, fizik, kimia, biologi. Jadi tunggulah, sertailah kami dalam live streaming ni setiap minggu 4 kali. 4 kali 4 siri, dan insya-Allah tunggulah dan sertai bersama. Jangan sampai kita tak mengikutinya. Sambung Cikgu Yusof. Baik. So pelajar tanya ada mana link CJ kat atas dekat kita dah pin dekat atas. Isi sekali saja. Baik, terima kasih. So pelajar-pelajar sekalian, Nirmata kata Raja Undang-Undang Wilayah Pengaruh Rakyat. So di sini pelajar sekalian, kita boleh nampak kemahiran kita nak scanning kan. Kemahiran kita scanning dulu. Kerana apa pelajar sekalian? Kalau kita baca dia buku teks, ini adalah ubat yang paling mujarab sekali untuk pelajar mudah tidur. Tambah pula kalau kelas awal-awal pagi kan, tengok buku sejarah, buka kalau tak ada semangat, kekuatan, tidurlah. So bagaimana pelajar sekalian, kemahiran kita nak buat scanning dulu. Ini contoh Baik. Kita tengok sama-sama pelajar sekalian. So tadi pelajar, cikgu nak tengok komen lagi sekali pelajar-pelajar sekalian. Jawapannya apa? Ada tulis tu Alia Najwa, Raja. Raja Raul Wira. Bagus ni Alia Najwa. Raja Raul Wira. Raul Wira. Undang Wilayah Rakyat.
Mungkin Ah. lebih mudah dia Ya. menghafal dengan akronim kan? Ya, Itu ya. pilihan kepada pelajar jugalah Okey. So di sini pelajar sekalian, kita tengok, so pelajar boleh bagikan contoh, mula-mula kita cari fakta yang penting dulu, kemudian barulah kita mencari huraian kan kepada isi tersebut. So kita gariskan kan, kita buat poin yang penting-penting saja. So kita tengok daripada sini. Contoh kalau contoh soalan ni 8 markah, contoh awak bagikan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, adanya raja. Selain daripada itu, nampak cara kita bina adanya undang-undang. Okey. Nampak So seterusnya adalah wilayah pengaruh dan rakyat. Okay, so kita bagilah huraian di situ. Daripada sini yang cikgu gariskan, di sini pun dah cukup memadai untuk pelajar dapat 8 markah. Kalau soalan esei. Nak mantap lagi, kita masukkan dengan kertas 1. Kertas 1 tu dia lebih mendalam lagi pelajar sekalian. Baik. Okey, sekarang pelajar sekalian, cikgu nak minta, boleh ikut cikgu sama-sama macam mana kita nak mengingat fakta sejarah. Tadi Alia Najwa kata Ra'un Wira. Ra'un Wira. Ra tu raja, Un undang-undang, Wi wilayah, Ra rakyat. So, terima kasih. Itu idea baru cikgu Gani kan? Dapat idea baru kan? Jadi kita dapat, pelajar lain pun dapat maklumat baru daripada sahabat. Bagus. Semoga Allah memberkati dia. Okey, cikgu nak bawa idea gunakan kaedah kinestetik saja sekalian. Iaitu kaedah kinestetik ini, cikgu kajian cikgu bersama Profesor Madya Dr. Izwan, kita buat untuk mengingat fakta sejarah dengan lebih cepat Contoh kita gunakan kinestetik saja. So gunalah pelbagai kaedah pelajar sekalian asalkan pelajar faham. Contohnya, kita buat contoh contoh ustaz saya kaitkan dengan Islam sikit kan. Contoh kan hukum khawli dalam solat kan. Hukum khawli dalam solat mesti kita sebut lafaz yang mesti dengar pada telinga kan. So macam mana kita buat dan kita sesuaikan dengan pergerakan. Cikgu akan sesuaikan pergerakan dengan apa yang cikgu sebut. Okey, lepas contoh mungkin student saya sekarang Cikgu Gani dan Ustaz. So saya buat dulu, lepas tu Cikgu Gani dan Ustaz follow sama-sama lah macam mana kita nak ingat. Okey, yang pertama, contoh tergolok kan. Okey, pertama. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan Melayu ada 4. Pertama, ada raja. Ada raja. Silakan. Kalau tunjuk tengkolok tu pun kita dah faham kan. Betul, boleh. Tapi kita kena gayakan sekali. Okey, lagi Ada sekali. raja. Ada raja. Raja. Raja kan. Okey, yang kedua, ada rakyat. Tunduk sikit. Kan rakyat Ada kena patuh rakyat. Ada tunduk lah. Ada rakyat. Tunduk Sebab sikit rakyat dia patuh pada raja. So di sini pelajar sekalian, contoh rakyat, nampak kan? Ada rakyat, lepas tu kena tunduk sikit, kena patuh taat, dapat dah 2 markah di situ. Okey, yang ketiga, ada wilayah pengaruh. Dia tak tunjuk gambar love Boleh tak kisah. Tak kisah kan, tak ada salah. Tetapi kita kena sebut sekali pelajar sekalian. Kena gayakan dan sebut sekali. Okey, saya buat lagi sekali Ada wilayah pengaruh. Ada wilayah pengaruh. Itu. Okey. Yang keempat, ada undang-undang. Ada undang-undang. Okey, siaplah. Itu saja contoh. Okey, Raja. Rakyat patuh. Ada rakyat, ada wilayah pengaruh, ada undang-undang. Siap. Tak sampai Sudah nanti kat Dewan semua buat macam tu. Apa kenanya ni? Bukanlah. Bukanlah kita nak sampai kat Dewan. Nanti proses kimia. Nanti Ustaz kelas kimia Cikgu Suzy nanti pelajar tengok. Ya. Jangan tak Betul. join pelajar. 30 dan 31 nanti. 30 dan 31. Itulah jawapannya yang tanya kimia tak ada ke tadi. Itulah jawapannya. So pelajar sekalian, tadi kita dah buatkan apa dia tadi lupa dah. Pelajar kita tadi. Raju Mira. Okey. So kalau tak boleh, pelajar gunakan gambar pun boleh kan, gunakan visual kan. So sesuaikanlah. Ini pun senang. Dah siap dah satu soalan. So cikgu ulang balik, Ustaz, saya test Ustaz. Kita test Ustaz. Kalau macam ni apa dia Ustaz? Ni orang pendidikan Al-Sunnah belajar ni. Ni apa dia Ustaz? Ada apa ni Ustaz? Yang jawapan tadi Ustaz. Rakyat. Rakyat. Ini Ustaz? Oh, ya. Allah lupa. Saya lupa. Ni apa dia Ustaz? Raja. Raja. Itu saja kan? Ustaz tunjuk, tak ada suara, dia tunjuk senyap je.
Okay, so lepas kita buat, kita uji balik. Itu saja pelajar sekalian. Cara senang, cara mudah untuk kita proses mengingat. Itu untuk long term memory. Okay, baik pelajar sekalian. Kita sambung lagi, dah habis satu. Baik pelajar sekalian, cikgu nak masuk lagi tentang yang ini. Yang ini cikgu nak bagi petua kepada pelajar kepentingan wujudkan negara berdaulat. Bukan saja-saja cikgu pilih pelajar sekalian. Sebab apa? Tajuk ini unik sikit. Okay, 3 5 bab 1, 1.3 muka surat 10. Yang ni tajuk ni unik sikit pelajar sekalian. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, kita tengok sama-sama. Pelajar sekalian, cikgu nak tunjukkan sedikit kemahiran kita buat nota. Okey, bagaimana kita nak buat gambaran keseluruhan tentang tajuk kita. Kalau kita baca pelajar sekalian, ini contoh pelajar sekalian. Kalau buku teks yang ni, bab 1, 3 5 ada 12 muka surat. Ada 12 muka surat. Tetapi bagaimana kita nak buat secara kita dapat gambaran keseluruhan dulu. Ini kemahiran sejarah kan, berimajinasi dulu kan, kita dapat gambaran dulu kan. So kita buat dulu hanya satu muka surat saja dengan pen yang berwarna-warni, sangat membantu pelajar untuk belajar sejarah. Ini cara kita nak tarik minat untuk belajar sejarah. Okey, ini contoh pelajar sekolah cikgu buat bab 6 tadi, bab 1, bab 8 kan. So kita buat dengan berwarna-warni. Hanya sekeping saja pelajar sekalian, sekeping saja pun dah memadai dah untuk memudahkan pelajar ulang kaji secara pantas. Okey, baik. Cikgu tunjukkan. Ini contoh Contoh-contoh pelajar cikgu. Bagaimana kita buat nota, bagaimana kita nak buat latihan secara yang sistematik. Okey, pelajar sekalian, cikgu tanya soalan. Boleh ke tidak tambah jawapan? Boleh tak tambah jawapan ataupun beri fakta yang tak ada dalam buku teks? Tetapi fakta tu mungkin yang bertepatan, yang sesuai. Okey, mungkin daripada pembacaan awak kan? Okey, daripada pembacaan awak, awak pernah baca tetapi tak ada dalam buku teks. Boleh tak? Okey, mohon respon pada ruangan live chat. Okey, silakan. Okey, pelajar boleh tulis dekat chat. Kepentingan. Tajuk perkataan kepentingan. Kepentingan ni kesan lah Kesan. Kesan Mungkin ada di antara cikgu-cikgu anda yang telah memberitahu. Ramai kata boleh tu, alhamdulillah. Okey. So jawapannya pelajar sekalian. Okey, majoriti kata boleh. So jawapannya boleh pelajar sekalian, tetapi dia masih dalam konteks sejarah, masih dalam skop sejarah. Bukannya kita bagi sewenang-wenangnya. Masih dalam skop dan ruang lingkup sejarah itu sendiri. Kena faham betul-betul. Bukannya kita ikut suka kita je bagi ikut terlintas, tak. Masih dalam ruang lingkup sejarah. Okey, pelajar sekalian. Okey, sekarang contohlah ini contoh cikgu bagi. Okey, buku teks muka surat 10 dan 11. Okey, mungkin kita tengok dulu. Pertama, kemahiran kita pelajar sekalian, kita cari dulu fakta penting. Okey, contoh di sini. Contoh mungkin Cikgu Gani boleh sebutkan contoh Cikgu Gani nombor 1 dia Cikgu Gani. Ni pelajar saya lah. Okey, Cikgu Gani dia. Tengok sini. Cukup. Tajuk ini memang boleh diuji lebih daripada 6 atau 8 markah ni. So, panjang kan? Sebab ini biasa kita nampak pada soalan keban. Namun begitu tak keban. Dia masih jawapan ada dalam buku teks. Tetapi sekiranya jawapan itu keluar daripada itu masih dalam rangkuman buku teks, pelajar boleh gunakan juga. Mungkin arah soalan itu boleh ditinggikan, mungkin diletak pada arah analisis ataupun aplikasi ni. Pelajar tengok Okey. Alright, pelajar sekalian, kalau tengok pelajar sekalian, muka surat 10 dan 11, dia hanya bagi 4 saja, iaitu keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kecembalangan hubungan luar negara. Sebenarnya pelajar sekalian, adakah cikgu nak tanya awak, adakah 4 ini saja? Adakah 4 ini saja jawapannya? Tak. Okey, ada lagi jawapan-jawapan yang lain yang kita boleh masukkan. Sebab tu cikgu kata, satu, cari dulu fakta, kita susun dulu isi yang cari isi yang mana mudah kita ingat dulu dan kita mudahkan ayat. Kalau contoh kan pelajar-pelajar ingat kemakmuran ekonomi, pelajar tak biasa dengan kemakmuran ekonomi kan, tetapi kalau kita ubahkan majukan ekonomi, itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Keberkesanan pentadbiran, licinkan, memantapkan pentadbiran, itu lebih mudah. So kita permudahkan, permudahkan, itu maksud cikgu. Cari dulu fakta penting, susun dan kita mudahkan. Okey, baik pelajar sekalian, cikgu nak minta pelajar-pelajar kita jawab kat sini, wujudkan persefahaman antara golongan. Okey, baik pelajar sekalian. Cikgu nak minta pergi ke Google, tanya pelajar sekalian, kita dah ada 2449 orang tengah watching kita bersama. Okey.
Okey, pelajar sekalian, pergi ke menti.com. Cikgu nak minta pelajar jawab soalan ini. Pergi ke menti.com. Okey, menti.com. Okey, masukkan kod dia ni 2464244. Cantik nombor dia 2464244. Okey, silakan pelajar sekalian. Menti.com. Type saja. Type saja menti.com ya, menti.com. Saya dah tulis dekat chat tu. Okey, menti.com. Okey, tak apa, saya copy link sama bagi kat pelajar kita ya. Okey. Okey, cikgu nak minta pelajar, okey, kalau tak ada pun pada paparan ni pelajar boleh nampak ya. Jelaskan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Jelaskan kepentingan mewujudkan. Cantik. Okey, pelajar yang pertama dah jawab. Memajukan ekonomi negara. Bagus. Elakkan campur tangan asing. Jamin keamanan. That's good. Okey, yang lain pelajar sekalian. Okey, ini satu jawapan. Pelajar baru ada 3 daripada 2,400. Baru ada 3. Okey, cepat. Okey. Bukan saja-saja cikgu bagi pelajar sekalian, dia ada sebab dia kenapa cikgu pilih tajuk ini. Okey, pelajar sekalian. Okey. Okey, yang keempat. Okey, bagus. Okey, share lagi. Wow. Okey, dah ada 9 orang. Okey. Ramai lagi, banyak lagi bentuk cantik kita dapat. Okey. Pelajar sekalian, cikgu nak cerita kepada pelajar. Okey. Dengan tajuk ini, pelajar sekalian, pelajar dah boleh dapat gambaran sedikit gambaran jawapan untuk digunakan untuk soalan KBAT dari tingkatan 4 sampai tingkatan 5 menggunakan soalan ini. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat, memantapkan pentadbiran. Okey, ada kawan kita kata licinkan pentadbiran. Sebab apa cikgu kata? Sebab cara pemikiran kita tak sama kan, cara kita mengingat tak sama. Dan semakin banyak ustaz tak terbaca. Ya, betul. Alhamdulillah. Okay. Pelajar kata tadi tak jumpa key dia. Langsung tak boleh baca dah ni. Dia dah langsung. Okey, bagus Okey, tak apa, sambil-sambil tu kita dah ada 2,400 lebih. Okey, dan sambil-sambil tu jangan lupa untuk link kehadiran bagi murid juga bagi guru untuk sekali je. Pastikan semuanya berhuruf besar untuk memudahkan penyediaan sijil. Kalau huruf kecil terpaksalah USDP tukarkan huruf besar kan. Jadi untuk memudahkan semua senang type huruf besar. Okey, silakan seterusnya. Wah, bertambah banyak lagi penyertaan. Pelajar sekalian, cikgu cuba baca sikit. Cikgu cuba baca sikit. Kecemerlangan menjaga keamanan negara, memantapkan pentadbiran, majukan ekonomi, kesejahteraan sosial, keberkesanan pentadbiran, kukuhkan perpaduan. Sebenarnya pelajar sekalian, bukan saja cikgu letak soalan ini, sebenarnya semua jawapan-jawapan mungkin dah semakin kecil, semakin ramai yang menjawab tu dah tak nampak dia. Okey, sebenarnya jawapan itu pelajar sekalian boleh digunakan untuk menjawab soalan-soalan KBAT. Sebab tu cikgu kata cikgu bagi rahsia dulu kat pelajar. Satu tadi cikgu bagi lagu Sejarahku Gemilang. Yang kedua cikgu bagi soalan ini. Sebab apa? Kalau pelajar tengok, kalau bab 9 kan dasar luar, sebenarnya ada dalam ini. Kecemerlangan hubungan luar kan, ada dalam ini pelajar sekalian sebenarnya jawapan dia. Kan, kepentingan hubungan Melaka jalinkan hubungan luar, ada jawapan di sini. Kepentingan dasar luar Malaysia, ada jawapannya di sini. Keberkesanan pentadbiran ada dalam bab 3. Kan, tingkatan 4 pun ada kan. Ekonominya kita ada dekat bab 7, bab 8, bab 7 tingkatan 5. Sebenarnya jawapan yang pelajar berikan daripada sini sebenarnya ada boleh digunakan sebagai panduan untuk bab-bab yang lain. Okey. So cikgu cerita dah siap-siap rahsia dia. Kuasailah pelajar sekalian, senaraikan seberapa banyak, cikgu yakin dan sangat percaya boleh gunakan nanti dalam SPM. Okey, baik pelajar sekalian. Dalam konteks ini pelajar sekalian, macam ni. Okey, yang ni boleh screenshot pelajar sekalian. Cikgu bagi tahu rahsia kepada pelajar. Cikgu tak pernah tunjuk ke orang lagi ni. Malam ni, slide ini baru buat petang tadi, baru tunjuk kat pelajar lah. Okey, kita tengok. Kalau politik, kita dalam sejarah cikgu ni kan. Kita biasa politik, PES kan. Politik, ekonomi, sosial. Kalau politik pelajar sekalian, kuasai macam cikgu beritahu tadi, 1.3. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat, ada dekat mana lagi kan? Dekat contoh, dia berkaitan dengan komunis kan? Komunis pun ada di situ, perang dunia kan? Perang dunia pun, nasionalisme pun ada di situ kan? Langkah pertahankan kedaulatan negara. Percayalah, cuba cikgu dah buat test kepada pelajar-pelajar cikgu. Ya, betul. Kita boleh nampak jawapannya yang sama saja.
Kalau bab ekonomi, pelajar rujuk kepada tajuk 14. Tajuk 14 kita, pelajar sekalian, bab 7 dan bab 8 confirm akan keluar satu soalan. Dan tajuk-tajuk isi-isi kandungan daripada bab 8, contoh aspek ekonomi ini, contoh pembentukan DEB, kan matlamat DEB, pelaksanaan dia, pencapaian DEB, sebenarnya pelajar boleh gunakan untuk menjawab dari aspek ekonomi untuk bab-bab yang lain. Sama juga dalam, bagi cikgu, bab 7 tu sangat penting kepada pelajar. Confirm akan banyak digunakan dalam SPM. Contohnya perpaduan, kan, integrasi, pendidikan, dasar budaya, sukan, rukun negara. Percayalah pelajar-pelajar sekalian, cikgu sangat percaya bab 7 tu banyak jawapan yang pelajar boleh gunakan nanti. Dah bagi tahu dah rahsia ustaz kat mana. Bab 7 ni dia boleh berdiri dengan pelbagai bentuk soalan. Ya. Setiap itu boleh disoal tu. Ya. Daripada 20 bab tu, 20 bab itu kita boleh, daripada sini pun idea untuk jawab soalan kehebat dah ada di sini dah. Itu rahsia dia. Okey, baik. Cikgu dah bagi tahu rahsia, nak tak nak aja. Okey, baik, jom kita buat lagi. Tentang bagaimana kita nak buat. Okey, tajuk ulang kaji yang berikutnya. Okey, ulang kaji kita lah. Okey, contoh. Okey, ini contoh tajuk panjang juga ni cikgu ni langkah pembentukan Malaysia Langkah pembentukan Malaysia. Kalau cikgu pelajar tengok muka surat 98 hingga 102. Agak susah sikit kan. So ingat, tips yang cikgu bagi tahu tadi ialah okey, cari isi yang mudah dulu. Okey, mudahkan ayat, lepas tu kita cuba cari idea. So, cikgu nak minta pelajar-pelajar mungkin tadi pelajar kita ni aktif, bagus kan. Dia bagi idea-idea yang lain kan. Kita tak pernah jumpa pun. Cikgu dah jumpa malam ini idea baru kan. Okey, pelajar sekalian, ini contoh Okey, contoh kita bagi kan. Contoh dalam buku teks itu panjang pelajar sekalian, cikgu mudahkan je. Tapi kita bina ayat yang lengkap. Adakan siri lawatan, tubuhkan jawatan kuasa setia kawan Malaysia. Okey, Cikgu Gani, pelajar tanya, cikgu boleh tak saya tulis tubuhkan JSKM saja? Boleh ke Cikgu Gani? Tak digalakkan lah pemeriksa faham, tapi buat tak faham lah Kalau boleh dalam periksa ni kita jangan buat akronim, kecuali macam sungai tu lain lah, sungai, kampung. Tapi kalau dah tak tahu buat je. Kalau tak ada apa JSKM ni, apa benda JSKM ni, kalau dah tak tahu buat. Tapi kalau boleh elak, kita elakkan. Sebab kita tak tahu format skema, kita tak tahu. Mungkin tahun ni macam ni, tahun depan macam lain Okey, boleh Alright, so kita tengok. Okey, mantap. Cik boleh faham sikit demi. Okey, so kita pelajar sekalian dapat dulu isi-isi penting. Contohnya adakan siri lawatan. Contoh kan. Okey, macam mana nak bagi orang lawatan ke mana? Sabah, Sarawak. Okey, dah siap. Ada fakta, ada huraian dia kan. So yang paling penting, contoh aja bagi Contoh, adakan siri lawatan satu markah. Okey, adakan lagi apa lagi? Adakan referendum Singapura. Nampak kata kunci dia dah bagi dah Singapura. Tanya pendapat rakyat Singapura. Dah dapat dah. Kan? Adakan rundingan London. Okey, untuk London kenapa nak bincang dengan British? Nampak kan? Dia ada kata kunci di situ dah. Okey, kalau tubuhkan JSKM, tubuhkan Suruhanjaya Kobot, tubuhkan JAK. Dah siap. Simple saja pelajar sekalian, hanya yang ini saja kita dah cover okey, sampai 5 muka surat kat sini Simple sahaja. So nanti pelajar boleh masukkan contoh. Kalau pelajar cemerlang, kita masukkan huraian di sini yang cikgu kuning-kuningkan tu. Itu saja. So belajar cara mudah, belajar mudah. Cikgu saya tak faham lagi cikgu. Okey, tak faham lagi, tak apa. Okey, cikgu bawa lagi yang ni. Okey, contoh. Mungkin Cikgu Gani boleh baca, Cikgu Gani? Okey, langkah pembentukan Malaysia. Itu soalan lah kita katakan. Soalan langkah pembentukan Malaysia. Kita nama jawapan yang pertama, lawatan Tunku Abdul Rahman. Itu dalam markah. Telah membentuk JSKM hingga nampak hingga referendum Singapura diadakan untuk dia bagi lagi penugahan berunding di London agar Suruhanjaya Kobot dapat membentuk JAK. Kita nampak tu berapa markah tu, banyak markah ni So ni nak kena ingat je Cikgu Gani Ya. Kalau tak ingat tak dapat lah. Gitu. Tak dapat lah. So ni anak-anak sila ingat. Ada yang maksud tersirat di sebalik akronim ni. Tak apa, nanti dia gusuk, dia share dalam grup Telegram juga saya. Ya. Okey.
So insyaAllah Cikgu Sharifah pun ada guna ayat panjang agar faham, kuasai dulu konsep. Macam ini tadi lah, faham dulu konsep baru kita bina ayat. Cikgu macam mana kalau saya mudah lupa tak apa, kejap lagi cikgu bagi ubat penawar dia macam mana kita nak bagi cepat ingat ya. Baik. Okay, kita masuk lagi contoh usaha kerajaan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Cikgu gunakan mnemonik lagi, cikgu gunakan perkataan masuk DBP. Apa itu masuk DBP? Pelajar sekalian, okey contoh pelajar sekalian, cikgu tak bagi lagi mnemonik dia. Kita belajar dalam pelbagai kaedah. Okey, contoh kita kan pembelajaran secara terbeza. Okey, pelajar sekalian, cuba pelajar respon berdasarkan gambar yang cikgu bagi di sebelah kanan itu. Apakah yang pelajar faham di situ? Apakah yang pelajar faham berdasarkan gambar yang cikgu beri di sebelah kanan slide itu? Okey, silakan pelajar sekalian. Okey, tengok slide, cuba keluarkan isi-isi gambar tu ya. Apa jawapan dia tu? Apakah jawapan dia? Tanpa kita ingat, okey, sebab ada pelajar yang cikgu ni ada dengan pelajar yang suka membaca kan, pelajar perempuan suka baca. Ada pelajar lelaki ni dia suka mudah-mudah dia tengok gitu pun dia dah boleh faham dah kan. So kita gunalah pelbagai kemahiran. Logo, dia kata logo juga ni. Tahulah apa maksud logo tersebut kan, apa maksud dia kan. Sebenarnya nampak yang kertas wajib bahasa Melayu. Kalau kita letak kertas SPM bahasa Melayu, maksudnya apa? Dia ada juga gambaran. Sebenarnya cikgu bukan nak tunjuk saja, sebenarnya ini adalah stimulus. Ini adalah stimulus, kadang-kadang pelajar tengok je kan, dia tak guna pun sebenarnya. Ini adalah stimulus yang pelajar boleh gunakan untuk menjawab soalan SPM. Okey, macam mana nak gunakan? Kejap lagi kita akan tengok. Okey, bahasa Melayu merentas kurikulum. Dia katakan ramai menjawab. Tak terbaca cikgu ya. Bahasa Melayu alhamdulillah. Memartabatkan bahasa Melayu. So kita tengok di sini kan, ada apa lagi? Kita ada UKM, Bahasa Jiwa Bangsa. Kita ada ATMA, Sekolah Alam Syah, Seri Puteri. Sebenarnya itu sebenarnya jawapan pelajar sekalian ya. Okey. So cikgu gunakan kaedah mnemonik. Apa itu mnemonik? Boleh screenshot lah Okey. Contoh M, Minggu Bahasa, Bulan Bahasa. M lagi apa? Mahkamah, gunakan bahasa Melayu. A, Akta Bahasa Kebangsaan. A, ATMA, jadi pusat penyelidikan. S, slogan Bahasa Jiwa Bangsa. S lagi, Sekolah Alam Syah. Cikgu ada 3 contoh, boleh tak saya ambil satu contoh? Dah memadai pelajar sekalian. Tak ada masalah. U, UKM. K, kempen. Kempen bengkel kan. Kadang-kadang saya tanyakan juga ni kan, ada tak DBP di sekolah awak? Cikgu mana ada? Okey, ya ke tak ada? Cuba buku teks kan. Cuba buku teks. Sebenarnya sejarah itu hidup. Kadang-kadang pelajar tak guna juga ni kan. Contoh kan, DBP. Inilah jawapan dia. DBP, apa peranan DBP? Terbitkan buku. Siap dah jawapan. Kan? Simple aja. Jawapan dah ada depan mata. Pelajar tak nak guna je. Ya. Contoh, cari yang paling mudah, paling senang ingat. Yang penting bila soalan keluar, kita boleh terjemahkan dalam bentuk jawapan. Bahasa pengantar di sekolah, bahasa rasmi pentadbiran, peperiksaan gunakan peperiksaan sejarah guna apa? Bahasa Melayu kan. Surat rasmi di sekolah nak bagi arahan tak boleh masuk sekolah gunakan bahasa apa kan? Bahasa Melayu kan. Okey, so contoh pelajar cikgu pelajar tanya cikgu ni, dia kata cikgu, kalau ditulis contoh ni tak ada dalam kutab juga ni, dia tulis bahasa Melayu wajib lulus dalam SPM. Bahasa Melayu wajib lulus dalam SPM. Tak ada pun dalam kutab. Tapi kita boleh terima. Itu sebab jawapan kadang-kadang dia menyeluruh. Nampak kan? Bahasa Melayu sebagai kita gunakan dalam SPM itu boleh terima, bagus pelajar. Okay. So itu antara jawapan dia. Nak snap lah tengok ya. Okey, dah siap satu soalan ya. So pelajar sekalian, cikgu nak bagi satu lagi tajuk panjang. Tajuk panjang ni. Ni tajuk panjang. Muka surat 100 hingga 106 tingkatan 4, 4.3, panjang muka surat dia. Tetapi bagaimana cikgu nak buat ayat pendek aja? Ayat pendek aja nak buat. Macam mana nak buat? Okey, contoh kita buat big picture dulu. Macam mana tentang Malaya Union kan? Okey, so kita tengok sama-sama. Ini tajuk antara tajuk yang selalulah dalam SPM dikeluarkan kan. Contoh, pertama kita buat big picture dulu, gambaran keseluruhan dulu, penentangan Raja Melayu, bantahan negeri, bantahan rakyat kan. So kita ambil ini dulu. Okey, kita tengok macam mana saya nak buat. Okey, kita tengok. Pendek je ayat dia cikgu ni. Ayat dia pendek je. Okey. Raja dan rakyat bantah di negeri. Okey. Kalau nak sebut negeri itu boleh bagi contoh negeri tu kan. Di situ untuk Kongres Melayu. Hingga UMNO anjur bantahan. Di situ kita boleh tengok
siapa tokoh UMNO yang terlibat dengan sokongan bekas pegawai British. Pelajar boleh tengok lagi siapa contoh bekas pegawai British. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Jadi jawapan yang sikit kalau kita kembangkan bukan setakat 6 markah, 8 markah pun boleh dapat pelajar. Boleh screenshot yang ni. Saya nak tambahan lagi cikgu ni. Satu baris atas tu je cikgu ni. Raja dan rakyat bantah di negeri. Bantahan apa reaksi penduduk tempatan? Bantahan oleh raja, 1 markah. Bantah lagi. Siapa bantah? Bantahan oleh rakyat, 2 markah. Ketiga, bantahan di negeri, bantah di negeri, 3 markah. Negeri mana? Negeri mana? Negeri mana? Kan Kedah, Kelantan, kan Johor. 1 baris ayat tu pun dah boleh dapat markah. Ya Allah, senang benar kan. Nak ke tak nak je. Sebab tu kita nak kejar A tu senang. Okay. So Kejar. Okay, kejar A tu, kejar tu sebenarnya hashtag kita usah, hashtag subjek sejarah kita. Kejora tu maksudnya kejar A. Okay, biar kita punya hashtag dia. Okay, ni apa dia pula? Okay, so dapat so kita fokus kepada ini. So selesai yang ni, tajuk. Alright, kita masuk lagi pelajar sekalian. Lepas tu barulah kita masuk kepada huraian yang lebih lengkap. Okay, baik. Okay, pelajar sekalian, lagi istimewa lagi pelajar sekalian. Cikgu, macam mana kami nak ingat cikgu? Kami lupa, kami susah nak ingat. Kami rakan-rakan guru sejarah kita ada spesialis dalam menyediakan video. Setahu saya Cikgu Gani kita dulu masa KBSM dulu, setahu saya tidak ada rakan guru yang kita boleh buat video ikut sebiji dalam buku teks. Ini dah kita buat pemudahkan yang diketuai oleh sahabat cikgu, tim Izi Sejarah cikgu, namanya Cikgu Hafiz. SMK Pengkalan Hulu, hebat cikgu dia So kita buat video lagi dekat pelajar-pelajar supaya mudah faham minat sejarah. So kita dah buat, alhamdulillah Cikgu Hafiz dah buat bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 dah hampir siap. Bab 8 pun kita dah mula dah, 8.1. InsyaAllah Cikgu Hafiz dan tim kita akan siapkan sampai bab 10 tingkatan 5. Kita fokus dulu tingkatan 5 dulu So okay, yang belum memiliki lagi cepat-cepat mungkin Cikgu Gani boleh tulis pada ruangan tu channel Cikgu Hafiz tu namanya Bistro Ilmu. Pelajar-pelajar sekalian boleh tulis Bistro Ilmu. Jangan lupa nanti bila dah masuk subscribe lah, bantu Cikgu Hafiz sokong Cikgu Hafiz dari SMK Pengkalan Hulu. Sangat hebat. Semuanya nota dia pendek-pendek saja tetapi sangat menarik, macam dokumentari dan sebiji dalam buku teks. Malah nak dengar orang tu cakap lagi kat pelajar. Tak nak lagi cikgu tak tahulah. Okey, kita tengok dulu video dia macam mana Sangat menarik bagi cikgu Reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengumumkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961. Pembentukan Malaysia mendapat reaksi daripada pelbagai pihak. Terdapat pihak yang menerima baik cadangan pembentukan dan ada pihak yang menentang. Reaksi tempatan terdiri daripada penduduk dan pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Reaksi sosialis juga menentang penggabungan kerana menganggap pembentukan Malaysia sebagai penjajahan baru. Mereka mencadangkan agar pandangan rakyat diperoleh sebelum Singapura menyertai Malaysia. Okey, so cikgu tak nak tunjuk panjang So pelajar masuk nanti ingatkanlah sebagaimana contoh banyak video yang semuanya berkualiti Dasar Ekonomi Baru, DEB. Pembentukan dasar hasilnya terbentuk serampang 2 mata antara Strategi Dasar Ekonomi Baru, DEB, membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira. Okey. So itu antaranya pelajar sekalian antara
kita dah bantu pelajar nak dengan tak nak je ustaz ni. Kan specialnya subjek sejarah. So kalau contoh pelajar bosan sambil pendek-pendek saja, okey, video dia pun paling maksimum pun cikgu tengok paling panjang pun sebab panjang sangat 11 minit aja. Paling panjang itu pun paling panjang. So yang lain tu lebih kurang 5-6 minit saja kan. So takkan tak boleh lagi kan. So sebab tu cikgu kata cemerlang tu adalah pilihan kepada pelajar. Nak apa lagi cikgu dah sediakan kepada pelajar kan. Sebelum ni cikgu tak ada peluang pun dapat macam tu kan. So gunakanlah ruang yang ada kepada pelajar-pelajar sekalian. Ini contoh pelajar sekalian. Tak boleh lagi, kita tambah lagi Cikgu Hafiz dan tim cikgu, kami buat lagi pelajar sekalian. Macam mana kita nak, ni cikgu buat teka gambar, ni cikgu tak ada sentuh ini. Okay, ni contoh aktiviti saja sebab cikgu nak cepat, kita dah 9.16, cikgu ada lebih kurang setengah jam saja lagi. Ini contoh, ini tak perlu. Okay, nanti pelajar jawab lah. Ini contoh kalau kita nak kuasai bab 7 tadi, bab 7 tentang ekonomi, cikgu hanya gunakan gambar saja. Contoh daripada bab 7, bab 7, bab 8 kan kita hanya gunakan daripada sini saja. Bab 8 kita gunakan daripada sini saja tentang DEB kan. So cikgu gunakan pelaksanaan DEB, cikgu hanya gunakan daripada gambar itu dengan yang ini saja untuk kita dapat gambaran keseluruhan. Simple saja. Panjang-panjang kita pendekkan, ya, pemudahkan. Okey, pelajar sekalian, insya-Allah cikgu dan Cikgu Hafiz dan tim cikgu, tim Izi Sejarah, kami tengah buat lagu Kerana Malaysia. Kita masukkan yang apa yang cikgu cakap tadi tentang politik tadi kan, politik tadi, PES tadi kan, politik, ekonomi dan sosial bab 7, bab 8 dalam sebuah lagu saja, lagu Kerana Malaysia. Okay, so di mana pelajar sekalian, contoh ini kita akan masukkan contoh sekeping gambar, dan lirik lagu ini contoh buruh, nelayan dan juga petani. Sebenarnya sambil pelajar menyanyi, pelajar dah dapat dengan gambaran. Buruh, kalau nelayan nak buat apa? LKIM. Kalau petani kita ada siapa? Kita ada Mardi, kita ada Bernas, kita ada LPP, kita ada Risda. So insya-Allah doakan supaya kita pemudahkan dalam masa dekat. Dah siap? InsyaAllah cikgu akan kongsikan bersama pelajar. Tak ada pun di part awak cari dekat YouTube, memang takkan ada. Yang hanya ada di Bistro Ilmu saja. Bistro Ilmu, tim Izi Sejarah. Mula-mula cikgu dah buat siap. Kita dah buat siap. Tetapi bila kita revise balik, so kita rasa nak kena tambah baik. Kita buat berbentuk begini. So kita tengok dulu video dia macam mana. Hanya dengar lirik lagu dan dengan video ini, insya-Allah kita tengok dulu macam mana lagu Kerana Malaysia kita cuba sesuaikan. Nelayan dan juga petani, gaya hidup ini dah berubah. Anak-anak terasuh indahnya, lahir generasi bijak akal. Pakar IT, pakar ekonomi, jatuh sukan dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, pegang menyusun di jalan raya. Alam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri. Biar di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Kerana kami menatap Tuhan, kerana kami bangsa berjaya, kerana kami hidup selesa, nikmat budi kemakmuran negara. Kerana kami bebas merdeka, kerana nyawa dipertaruhkan, kerana bela kami berjuang demi bangsa, kedaulatan negara. Okey, itu antara yang kedua. InsyaAllah pelajar sekalian, insyaAllah dalam masa terdekat Ustaz, Cikgu Gani, kami tengah buat untuk supaya kita sesuaikan lagi, cantikkan lagi, murnikan lagi dan manfaatkanlah video yang kami akan rilis dalam masa terdekat. InsyaAllah doakan supaya kita pemudahkan. Bila dapat itu cantik, kami akan bagi dekat pelajar. Kita akan bagi dekat pelajar untuk memudahkan. Okey, baik. So, baik, seterusnya pelajar sekalian, yang ini antaranya yang cikgu sangat suka. Okey, pelajar sekalian, jom kita fokus balik. Jom kita fokus. Okey, dah Fokus di chat pun, lari fokus tu.
pelajar sekalian. Okey. Cikgu nak tanya ya kalau dah pandai kalau ni okey. Cuba catat, cuba bagi sikit jawapan dia. Kalau pelajar yang cemerlang kan, cuba bagi tengok apakah maksud persekutuan Okey, cuba tengok. Cuba jawab soalan yang cikgu berikan. Simple saja soalan. Okey, apakah maksud persekutuan? Boleh jawab pada ruangan live chat. Alright. Okey. Okey. Video boleh dapat mana? Dekat Bistro Ilmu. Type saja dekat YouTube tu Bistro Ilmu. Jawapan dia okey. Boleh pelajar sekalian, apa jawapan dia? Mungkin Raja Wilayah Persekutuan bermaksud gabungan 9 OKM Serini. Terima kasih. 9 buah negeri, good. Okey, bagus. Penyatuan. Okey. Liu Ziking. Ni pelajar yang selalu ikut dengan saya cikgu kan ni, SMK Bido. Liu Bagus. Ziking. Dia selalu ikut kelas saya ni, Liu Ziking. Penyatuan beberapa negeri dan membentuk sebuah negara persekutuan. Bagus. Ya, bagus. Sunio. Okey, dia ada perkataan penyatuan tu dah cantik lah Okey, cikgu ni dia orang tanya, Sunio kata, tarikh tu kena hafal ke cikgu? Kalau salah tarikh macam mana? Saya cuma tolong je. Okey, macam mana cikgu ni? Kalau tarikh ni bonus kepada awak lah. Kalau ada, memang terbaik. Dia bukan semua orang boleh ingat tarikh bukan semua orang boleh ingat nama tokoh. Nama Muhammad kadang-kadang dia jemat je tapi kalau dapat ingat bonus lah Sunio Sunio ni bagus soalan dia di luar kotak ke kita fokus lah pelajar sekalian, kita nak tengok sekejap. Ini antara pelajar sekalian, cikgu nasihatkan kepada semua pelajar, sekiranya kita diberikan peluang, kita berdoa supaya 3 hari bulan 10 pelajar-pelajar calon-calon SPM tahun 2021 boleh masuk ke sekolah. Dan bila boleh masuk ke sekolah nanti, cikgu cadangkan sangat-sangat pelajar untuk buat kaedah ini. Flashback saja, secara spontan sahaja. Cikgu yakin dan sangat percaya pelajar-pelajar sekalian, awak contoh majoritinya habis, contoh kalau sekolah saya cikgu gani mereka 3 kali 5 belajar di rumah 7 bab. 7 bab belajar di rumah cikgu gani. 7 bab belajar di rumah. Di sekolah dulu 3 bab pun. 3 bab saja. Bayangkan adakah 7 bab tu pelajar dapat kuasai? Cikgu rasa tak. Akan berlaku ketirisan maklumat, pelajar tak sampai, ada pelajar tak masuk dan sebagainya kan. So bagaimanakah rahsia yang paling baik ialah cikgu cadangkan kepada pelajar buat aktiviti flashback. Maksudnya masuk kelas kita buat dulu. Untuk semua pelajar, untuk semua subjek. Kerana pun pelajar guna manfaatkanlah 100% fokus baik-baik masa hari bersekolah nanti. Sebab bila awak balik sekolah, fokus awak dah lari. Okay? So ini antara amalan terbaik di sekolah. Di sekolah bukan saya. Cikgu untuk kita buat apa? Penyoalan berpasangan tu kan. Itu pun satu yang boleh dibuat berulang kali untuk mengukurkan. Tapi kena baca buku dululah. Apa pun kena baca buku dulu. Ni contohnya kita buat pengulangan fakta sejarah, tajuk fokus secara spontan saja. Okay? Pelajar kita sekarang dia malah nak baca banyak-banyak kan. Kita permudahkan, pemudahkan. So pelajar sekalian, cikgu cadangkan kepada pelajar, ingat tadi cikgu dah bagi tips kat awak, yang paling terbaik, yang paling baik untuk awak mengingat, awak kena terangkan balik kepada rakan-rakan awak. Kita baca, kita tulis dan kita terangkan balik. Itu antara yang terbaik. Biasanya kalau di sekolah saya ustaz saya buat 5 minit awal, 5 minit di pertengahan dan 5 minit akhir. Paling kurang 5 minit awal, 5 minit akhir. Dapatlah 10 minit, kita berulang-ulang kali. Contoh cikgu bagi Contoh bentuk 2 kumpulan seorang pelajar lemah, pelajar cemerlang. Ini sangat bagus pelajar sekalian. Buatlah kepada rakan-rakan guru, saya sangat-sangat cadangkan. Tak perlukan modal yang besar pun. Cuma sedikit saja kemahiran. Ini contoh pelajar sekalian. Cikgu nak buktikan kepada pelajar, ini pelajar sekolah cikgu kelas belakang tahun lepas pelajar sekalian. Kelas belakang tahun lepas. Walaupun mereka pandemik, kita buat macam ni saja. Masuk kelas sama juga masuk kelas kita bagi 2 kan. Nombor 1 dan nombor 2 kan. Kalau contoh ustaz dalam Islam kan. Kalau saya ambil konteks Islam sikit, contoh kalau kita belajar Jawi kan, mengajar. Orang mengajar gym baris atas. Kalau orang mengaji, gym baris bawah. Orang yang mengajar kena lebih tinggi daripada orang yang mengaji. Itu konsep dia. Konsep kita dalam mengajar. So, cikgu hanya buat ini saja pelajar sekalian. Betul-betul kita nak ingat Islam, balik kan.
Dia kena, Islam dah. kena tunduk Ustaz, kena tunduk. Boleh ingat kan? Ya, betul. Dan Jadi- kita kena masukkan hukum khawli itu. Hukum khawli itu apa? Mesti dibaca. Contoh, kaedah pertama pelajar sekalian. Cara kita membaca, mula-mula first step, baca dulu. Baca mesti dengar pada telinga. Hukum khawli, hukum sah solat, mesti baca dengar pada telinga. Kalau baca dalam hati tak jadi, mesti dengar pada telinga. Okay, mesti dengar. Sekurang-kurangnya dengar pada telinga. Okay? Baik. Lepas tu baru kita terangkan kepada rakan-rakan. Pelajar sekalian, yang berdiri ini pelajar sekalian, yang berdiri ini walaupun kelas belakang pelajar sekalian, geng-geng ni semua dapat A. Macam mana cerita kat pelajar? Semua dapat A. Alhamdulillah. Walaupun Alhamdulillah. mereka, cikgu tak ajar mereka form 4. Cikgu hanya Berkat, Ustaz, ya? Ya, berkat betul. sudah Ini, kongsi. ini satu strategi yang kita boleh ikuti, Ya. boleh contohi ni Ya. kan. Anak-anak murid di luar sana kan, yang rasa terbeban sangat, susah sangat nak belajar sejarah, tapi akhirnya kalau kita ikuti, kita amati baik-baik kan, sebenarnya ada manfaatnya untuk skor A. Itu dia punya. Ni Ustaz, selain tu dia dapat menambahkan keyakinan pelajar kan. Bila dia Ya, boleh betul. maka dia boleh menulis. Bila dia boleh menjawab, dia boleh menulis. Kalau dia ragu-ragu dan menjawab lah dalam kertas. Jadi itu kena latih. Betul. Juga cikgu-cikgu yang sama-sama menonton boleh praktikkan perkara ini. Kok-koklah ia menjadi satu modal untuk lebih cemerlang anak-anak didik kita. Okey? 9.30 kita Ui cepat betul masa. Okey, betul. pelajar sekalian. Cikgu nak kongsi sikit lagi. Contoh pelajar cikgu. Pelajar yang berdiri ini pelajar sekalian, kelas belakang, kelas nombor 5I. 5I. Yang seorang pelajar tu yang baju stripe kuning tu, pelajar ini dah lah duduk di pulau. Seorang-seorang pelajar cikgu ni datang ke sekolah pagi-pagi naik boat. Pelajar sekalian pagi-pagi naik boat pagi-pagi. Kalau air surut, buka kasut, bedah lah selut tu baru datang sekolah, baru sampai sekolah. Tetapi dia sangat pasif, sangat pemalu. Kali pertama pelajar sekalian masuk sekolah nanti, kali pertama tak apa. Kali pertama tengoklah kertas, tak apa, bacalah. Tengok kertas, baca, terangkan kepada kawan. Supaya awak dapat bina keyakinan dulu, kefahaman awak dulu kan. Itu kemahiran. Nabi pun nak ajar iqra', baca dulu, baru kita terangkan. Okay? Baca dulu. Kali pertama, baca tak apa. Pegang kertas tak apa. Kali kedua, baca lagi. Kali ketiga, kita letak dah dan kita cuba beranikan. Nanti malam besok, Cikgu Gani akan terangkan tajuk-tajuk ulang kaji penting macam mana kita nak buat tajuk-tajuk kita. Ini contoh pelajar sekalian. Ini sekolah cikgu tahun lepas. Simple je aktiviti dia. Masuk kelas, terus buat saja. Tak banyak. Okay, simple saja. Awak pun tak terbeban nak baca buku lah, apalah kan. Sebab apa? Ingat pelajar sekalian, awak nak habiskan masa bulan, percayalah cakap cikgu pelajar sekalian, semua cikgu, bila awak masuk sekolah, semua cikgu nak serbu kepada awak. Semua cikgu nak sumbat kepada awak. Semua nak masukkan. So, awak akan jadi cramp banyak sangat terbeban kan. Tambah pula kalau subjek sains kan. So banyak sangat nak masukkan. Sebab apa? Tak boleh dibuat. So bagaimana kita nak mempermudahkan belajar sejarah, inilah kaedah yang paling mudah sekali. Simple saja, berulang-ulang kali kita akan buat. Okey. Baik, cikgu tunjuk lagi pelajar sekalian. Dah 9.30 dah hampir 9.30. Okey, lagi cikgu tunjukkan kat awak. Ni contoh Ni pelajar cikgu tahun lepas. Ni kita tempat sekarang ni mereka dah 3/5. Okey, contoh Ni contoh cara mengingat, contoh tajuk ni, cikgu bagi tajuk tentang isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Okey, contoh Bismillahirrahmanirrahim. So, okey, ready semua? Ready pelajar sekalian? Okey, ready? Okey, ready? Okey, yang pertama 3, 4. Agama Islam, agama rasmi. Okey, kedua. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ketiga. Kedudukan istimewa orang Melayu. Keempat. Okey, itu antaranya pelajar sekalian. Okey, jom cikgu nak laju Okey, cikgu nak laju, cikgu tunjuk dua saja dekat awak lagi. Fakta kemahiran dulu. Malam ni kita buat kemahiran, tengok dulu tajuk, sambil kita buat kemahiran kita tengok sikit. Okey. Mungkin Cikgu Gani dan Ustaz boleh ikut saya sama-sama Contoh kalau Islam boleh buat macam ni lah. Kalau yang lain tu boleh buat macam ni. Okey, saya buat macam ni Okey, boleh Ustaz Cikgu Gani kita kinestetik lagi cikgu Ustaz Cikgu Gani. Okey, kita buat sama-sama Pertama, agama Islam, contoh agama Islam, agama rasmi. Okey, silakan. Agama Islam, agama rasmi. Okey, lagi sekali, agama Islam, agama rasmi. Agama Islam, agama rasmi. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kedudukan istimewa orang Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu.
Dia kena gayakan sekalian. Okey, yang seterusnya yang di-Pertuan Agong Ketua Negara, yang di-Pertuan Agong Ketua Negara. Ketua Negara. Okey. Okey. Kemudian amalkan demokrasi berparlimen, amalkan demokrasi berparlimen pilihan raya kan. Amalkan gitu. demokrasi berparlimen. Okey. Kemudian amalkan raja berperlembagaan, undang-undang kan. Amalkan raja berperlembagaan. Okey. Yang terakhir, 3 jenis kerakyatan, 3 jenis kerakyatan, Kerakyatan. kuasa undang-undang, kuasa undang-undang, permohonan permohonan, dan naturalisasi. naturalisasi. Dah, simple. Ulang kaji pantas. Okey? Baik, cikgu bagi satu lagi pelajar sekalian. Okey, yang terakhir untuk kinestetik ada banyak. Okey. Lagi satu lagi, matlamat dasar ekonomi baru, cikgu gunakan juga kaedah kinestetik. Mudah saja. Jom kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama, basmi kemiskinan, basmi kemiskinan, basmi kemiskinan. Basmi kemiskinan. Basmi kemiskinan. Tambahkan pendapatan, tambahkan pendapatan. Pendapatan. Okey, yang ketiga, sediakan peluang pekerjaan, sediakan peluang pekerjaan. Okey. Baik, yang keempat, kukuhkan perpaduan, Paduan. Okey. Yang kelima, susun semula masyarakat, Simple dah. Cukup lah itu. Simple saja. So sebenarnya sejarah itu sangat mudah jika kita faham kan, kena dengan kaedah yang mudah. Cikgu saya tak faham dah cikgu. Tak faham lagi. Cikgu bawa lagi kat awak kaedah lagu lagi kan. Contoh cikgu buat lagu ni lagi ya. Na 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 basmi kemiskinan, tambahkan pendapatan. Okey, peluang pekerjaan dan kukuhkan perpaduan. Ini antara matlamat DEB yang dilaksanakan. Na 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 na. Nak apa lagi Ustaz Okey, lagu dah, video dah. Satu topik ya. Video dah, lagu dah, gambar dah. MCQ sudah. Okey. So nak Cikgu Yusof, Cikgu Gani. Okey, banyak tips-tips yang Cikgu Gani dan Cikgu Yusof kita nak dapatkan kat mana nak rujuk balik. Mana kita nak rujuk? Okey, kita tengok kalau ada pelajar nak bertanya 2-3 soalan dekat chat yang sedap-sedap soalan pelajar. Okey, silakan ya. Hampir cepat, 1 jam dah ni, ya. Okey, pelajar. Okey, Kita saya dah guna jawab lukisan, semua bagus. yang lain pula lah, ya. Jaswan kata guna lukisan. That's good. Gunakan Good, lukisan kemahiran kebolehan awak. Ya. Contoh lukisan. Bagus. Tengok contoh Jaswan contoh cikgu bagi kat awak. Awak boleh gunakan ikon. Gunakan melukis. Kemahiran. Contoh pelajar-pelajar kelas belakang misalnya dia orang ambil banyak seni kan. Ada pelajar yang berkemahiran seni. Gunakan kemahiran seni. Gunakanlah segala kebolehan, kemampuan awak untuk kita belajar sejarah. Ada setengah minat tentang melukis, ada setengah minat tentang gambar, ada setengah minat tentang lagu. Gunakanlah asalkan awak faham tentang sesuatu tajuk itu. Itu sangat penting. Baik, contoh. Okey, Jaswan contoh cikgu bagi kat awak. Okey, pelajar sekalian. Kalau contoh pelajar tak sampai lagi bab 10 ini, contoh. Okey, kita tengok sama-sama. Apakah yang pelajar boleh faham tentang yang ini? Contoh 10.1, isu masalah global yang dihadapi oleh Malaysia berdasarkan ikon yang cikgu bagi. Berdasarkan ikon yang cikgu bagi. Takut suntikan vaksin itu. Tidak mendapat vaksin. Takut. Dia sebab nampak jarum tu kan. Okey, cuba tengok tu. Cikgu macam mana nak lulus bahagian essay cikgu? Kejap lagi nanti ya, kejap lagi ya. Jawab soalan ni dulu Cuba tengok nombor 1 tu apa dia? Bagi respon nombor 1, nombor 2, 3, tengok gambar tu. Alright, ada. Okey, dadah. Dadah. Okey. Baik, cuba tengok gambar nombor 3. Nombor 3 tu berkaitan dengan apa? Gambar nombor 3 tu. Cuba tengok gambar nombor 3. Nampak gambar penyakit. Okey. Contoh cikgu Gani kan, contoh penyakit berjangkit dalam buku teks dia hanya bagi tentang HIV, AIDS kan. Ya. Dia banyak lagi. Cikgu penyakit berjangkit sekarang COVID kan. Ya. Sebab tu kita kata
kesesuaikan dalam konteks fakta Ya. betul, isi betul, kita boleh masukkan. Tak ada masalah. Betul lah tu jawapan dia kan. Walaupun Itu sebab bagi apa? pelajar tanya tadi tu, boleh tak Ha-ha. kait dengan sumber daripada form 1, form 2? Ya, kalau sumber itu sumber sejarah, boleh Ya. kita kaitkan. Boleh. Kalau yang darjah 4, 5, 6 pun, tapi takkanlah SPM kita nak kaitkan dengan aras yang sangat rendah, tapi masih boleh kaitkan dengan syarat menepati kehendak soalan. Ya, okey. So ini contoh jawapan dia. So sebenarnya pelajar kan simple je. Kalau buku teks panjang tu pelajar sekalian, buku teks bab 10 kalau cikgu yang minimum, cikgu hanya bagi ni je. Bukan surat contoh modul cikgu cikgu bagi hanya satu ni je. Siap dah. 10.1 gambar dia. 10.2 ini ikon dia. Hanya gunakan ikon pun sekurang-kurangnya pelajar dia dapat fakta di situ. Dah siap. Itu saja. Sebab tu juga kata sejarah itu sangat mudah jika kita faham kaedah dia, macam mana kemahiran kita belajar. Bila kita faham baru senang. Kejap lagi kita nak jawab soalan. Okey? Baik. Bukan berjudi. Okey. So tak apa. Sekurang-kurangnya pelajar dapatlah Okey. Yang ini satu lagi pelajar sekalian, cikgu sangat suka kaedah kontekstual ni, kaedah kan belajar kaedah persekitaran kita untuk belajar sejarah. Itu sangat cikgu suka. Contohnya ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, cikgu kaitkan dengan sekolah, sekolah masing-masing saja. Contoh, cikgu tak pernah sampai pun SMK Seri Perak kan, sebelah itu kan, sebelah aja. Tetapi cikgu boleh membandingkan ciri-ciri SMK Seri Perak dengan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kan, kalau contoh kita tanya pelajar kan, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, tak semua pelajar boleh ingat. Tetapi kita hanya membandingkan sekolah masing-masing dengan Kesultanan Melayu Melaka. Dapatlah jawapan kan. Itu contoh dia. Contoh, siapakah rakyat di, contoh saya membandingkan sekolah ustaz dengan ni. Kalau contoh saya membandingkan Kesultanan Melayu Melaka, ada tak rakyat di sekolah? Ada kan. Siapa rakyat? Pelajar. Kan, apa peranan pelajar? Taat pada pemerintah. Dah siap. Ada tak lambang-lambang di sekolah? Ada kan. Sebenarnya pelajar sekalian, sejarah itu hidup. Sejarah itu hidup, tetapi kita tak gunakan, kita tak manfaatkan kan. Kadang-kadang kita tak perasan kan. Dia banyak, kalau bab 3 kan, bab 3 tu banyak gunakan kaedah kontekstual. So yang ni tak apa, cikgu tak ada cerita panjang yang ni, nanti awak pakai Ini satu soalan ni, Ikrimah Khairin, sedap nama ni. Bagi soalan esei, dia akan sentiasa 3, 2 kah cikgu? Contoh 3 soalan tingkatan 4, 2 soalan tingkatan 5 atau 3? Ya, dia salah satu lah kalau 3 tingkatan 4, 2 tingkatan 5, sebaliknya samalah. Sebab kita 5 saja berbanding kakak-kakak dan abang kita dulu 7. Jadi tanggungjawab anak-anak adalah diuji dengan pandemik. Kalau kita tak kuasai apa yang cikgu Usop cerita, banyak ni. Siap tangan gerak ada lengur-lengur, tangan ketiak pun ada gerak kan. Tak dapat juga. Pokoknya boleh membantu anak-anak. Kontek ke kinestetik ke akronim, lagu, video. Cuba anak-anak senaraikan. Apa yang anak-anak dapat pada malam ini? Teknik-teknik yang kita dalam 1 jam ni, apa yang telah anak-anak dapat? Cuba anak-anak tulis. Kita nak tengok anak-anak, apa yang anak-anak dapat. Cuba senaraikan. Okay, Kita tengok. Okay, baik. Okey, juga sama sikit kan, sambil-sambil tu nyanyi kan. Okey. Baik, di sini tu pelajar sekalian, seperti mana Cikgu Gani terangkan tadi kita ada 2 bentuk penulisan jawapan sejarah. Ini kena bagi perhatian analytical atau analitik, atau satu lagi secara holistik. Kita tengok sama-sama Kita tengok. Okey, biasanya pelajar sekalian, Cikgu bagi secara umum dulu secara umum. Biasanya pelajar sekalian, soalan kebat adalah pecahan yang terakhir. Biasanya soalan kebat adalah soalan yang berada di pecahan yang terakhir. Kita tengok sama-sama Contoh jawapan secara holistik. Okey. Kedua undang-undang tersebut perlu dipelihara kerana lambang keagungan kerajaan. Itu fakta. Hal ini, pelajar tengok, cikgu gunakan yang merah kan tu Hal ini kerana ia mempunyai peraturan yang lengkap agar dapat mewujudkan keamanan dalam negara. Contohnya, kita dapat mengetahui peranan dan tanggungjawab seorang pemerintah. Kesannya, unsur tahan setia rakyat dan pemerintah dapat dikukuhkan. Pelajar sekalian, cikgu bagi gambaran dulu. Sebenarnya pelajar sekalian hanya menggunakan perkataan-perkataan ini membantu dan mendorong pemeriksa faham. Awak apakah yang cuba awak sampaikan? Bagaimanakah pengolahan awak? Bagaimanakah komunikasi awak untuk menjawab suatu soalan? Tengok dari sini pun kita dah boleh faham Cikgu Gani Tengok dari sini pun kita dah boleh faham. Pelajar ini dah jawab secara holistik.
dia ada fakta, dia ada huraian kan, dia ada huraian lanjut, dia ada contoh dan kesimpulan. Okey, jawapan perlu jawab bermula F1, F2, F3 ke? Sudah, tak apa. Tak apa, ada ke? Tak apa, jangan risau. Cikgu bagi. Okey, pelajar sekalian, jom kita jawab satu soalan. Dalam kehidupan bernegara, hubungan baik pemerintah dengan rakyat sangat penting. Dalam kehidupan bernegara, hubungan baik pemerintah dengan rakyat sangat penting. Buktikan. Ni kadang-kadang pelajar sekalian, pelajar takut tengok perkataan buktikan. Sejauh manakah? Yang ni kita jumpa kan, sejauh langit dan bumi kan. Sejauh 2 km sejam. Macam-macam dia bertulis kan. Okey, macam-macam. Okey, jangan takut sejauh manakah, buktikan kan. Kadang-kadang pelajar takut dengan perkataan itu. Kita tengok je kenapa hubungan baik pemerintah dengan rakyat tu penting. Macam kita sekarang lah kan. Contoh pelajar sekalian, kita tengok sama-sama. Ini contoh rubrik panduan jawapan yang seperti mana pelajar tadi tanya, siapa tanya F1 ya. Irwin kata jangan tulis F1, F2, F3 jangan. Okey, pelajar sekalian tengok cikgu hanya gunakan 5 isi saja, jawapan yang sama. F1, okey, contoh menjamin kesejahteraan negara, rakyat taat kepada pemerintah menjamin keselamatan, penentangan dapat dielakkan, kedaulatan raja terpelihara. Cikgu guna 5 tu saja. Tengok cara Edwin. Pelajar sekalian, ini contoh jawapan. Ini contoh jawapan. Kena tulis macam ni, kena tulis macam ni. Jangan tulis pula F1. Haram pelajar sekalian. Senang. Haram, jangan nak buat point-point. Jangan nak buat bulat ke, bintang ke, hashtag ke, peta minda ke, peta konsep ke, jadual ke, tak boleh. Mesti dibina dengan ayat yang lengkap. Okey? Dia kena esay ataupun ayat yang lengkap. Jangan guna F1, F2 tadi. Okey. Tak boleh dash ke apa ke. Okey, tengok Cikgu guna ayat yang sama. Kejap lagi cikgu bagi panduan jadual dia. Dalam kehidupan negara, hubungan baik pemerintah sangat penting kerana dapat menjamin kesejahteraan, membentuk rakyat taat setia. Selain itu, pemerintah dapat menjamin keselamatan rakyat dan mengelakkan penentangan dan serta kedaulatan negara dapat terpelihara. Pelajar sekalian, sebab tu cikgu kata yang paling penting yang ini. Tengok baik-baik, faham betul. Ini contoh cikgu sangat galakkan pelajar buat dalam bentuk perenggan. Cikgu sangat galakkan. Okey, pelajar tanya cikgu ni, boleh tak saya tak buat perenggan? Boleh ke cikgu ni? Pelajar tu tak nak buat perenggan. Boleh, tapi pemeriksa menyampah lah. Pemeriksa tetap tema anak-anak. Ada perenggan, ada perdana wacana, tak ada intro, tak ada. Pemeriksa tugasnya memeriksa. Cuma kita dah suggest ataupun sarankan kepada pelajar kalau jawapan yang baik ada perdana wacana, ada intro, ada kabus. Kalau ada 2 fakta yang berbeza dengan rakyat, buat 2 perenggan supaya dia memudahkan pemeriksa mencari bahan, mencari isi. Oh, ini fakta, ini huraian, ini contoh. Mudahkan pemeriksa. Itu satu keistimewaan lah kepada anak-anak. Sayanglah pemeriksa anda. Okey, pelajar kata dia kata ni just one. So kita bagi fakta tanpa huraian, fakta dan huraian. Okey, dia tak boleh, kejap lagi dia jawab. So saya selalu guna sifir sejarah easy body. Okey, mungkin easy body tu kejap lagi kita tengok. Dia ada badan dia punya format tu kejap lagi cikgu tunjukkan. Kita simpan, kita tak nak keluarkan semua, kita simpan malam esok. Ini cikgu bagi gambaran dulu supaya pelajar betul-betul faham. Walaupun kita dah terangkan, mungkin ada pelajar tak jelas lagi. Jawapan kita pelajar sekalian, kalau pelajar tak mampu, macam ini pun dah cukup bagus dah pelajar. Pelajar ini hanya bagi fakta, sedikit huraian saja. Okey, tengok pelajar sekalian. Kita tengok yang kedua. Contoh yang kedua pelajar sekalian. Fakta, jawapan yang sama pelajar sekalian. Jawapan yang sama je cikgu guna. Tengok cara kita buat. Cuma tambah huraian. Kesan saja. Cuba tengok. Jawapan sama je. Dalam kehidupan bernegara, hubungan baik dengan pemerintah sangat penting kerana dapat menjamin kesejahteraan negara. Hal ini penting bagi membentuk rakyat taat kepada pemerintah agar dapat menjamin keselamatan rakyat daripada kuasa asing. Contohnya, hubungan baik dapat mengelakkan penentangan. Kesannya kedaulatan negara dapat terpelihara. Cikgu guna yang sama pelajar sekalian, jawapan yang sama macam tadi. Sama je. Jawapan yang sama. Cuma cikgu hanya bezakan, tukar dia hal ini agar contoh supaya demi kan.
Okey, dan ada di situ. Hanya gunakan perkataan-perkataan ini saja, pemeriksa dah faham. Awak cuba jawab secara holistik. Nampak kan? Trik dia sikit saja. Mudah je sebenarnya. Okey, tak apa. Tak apa, jangan risau, nanti cikgu bagi lagi. Okey, tak apa. Ini cikgu bagi panduan dulu ya. Okey, ini pun cikgu tak main. Right or left ni cikgu tak main. Okey, yang ni, okey, tengok ni contoh ni panduan jawapan cikgu dah bagi panduan kepada pelajar Okey, tadi untuk menjawab just one bagi tadi kan. So analitikal, kalau kita fakta saja, contoh pelajar menyenaraikan. Ni jawapan paling panjang buku teks cikgu ni kan. Buku teks kita tempat kita 5 paling panjang sekali, inilah tajuk dia 6.3. 6.3 paling panjang sekali, 9 muka surat. 6.3 saja 9 muka surat. Tapi cikgu ringkas ambil ini je. Itu yang cikgu masukkan tadi ya pelajar sekalian. Kalau tak ingat, pelajar senaraikan fakta saja. Kuasakan undang-undang darurat, okey, perkasakan pasukan keselamatan. Tapi kalau pelajar cemerlang, dia boleh ambil satu pun boleh kuasakan undang-undang darurat, tahan siapa kan. Dia ambil pecahan-pecahan itu. Itu yang sangat baik. Okey. So kita Huraian lanjutan ada huraian-huraian. Ini kalau soalan berkaitan fakta. Ini contoh ni pun tajuk penting tapi juga tak buat di sini ya. Kita tak buat di sini. Okey. So ini pun juga tak ambil. So kita ada sikit masa lagi ya. Okey, pelajar sekalian. Okey, jom kita buat sikit skor wajaran. Skor wajaran, kita nak pergi mana-mana pun kita kena ada target kita. Kita kena ada target kita kena ada target kita, kena aim kita, kena ada goal setting kita. Pelajar sekalian boleh catat ya. Macam mana kita nak buat, nak target A+. Macam mana, kalau contoh juga kata nak A+, you kena betul berapa? Okey, pelajar sekalian juga tanya awak boleh jawab pada orang live chat. Kalau contoh cikgu kata pelajar, awak target apa? A+. Kertas 1 awak kena betul berapa? Kertas 2 awak kena betul berapa? Okey, silakan pelajar sekalian. Kalau betul-betul pelajar yang respon, ini penting ni sebab kita hidup mesti ada target. Ni. Kita nak target ni, kertas 1 nak dapat berapa, kertas 2 berapa. Jangan near miss. Near miss, lari target lah. Okey, tengok ada Amirul Hakimi Studio dia kata, bolehkah pakai analitika plus holistik? Seperti 5 fakta analitika, dia boleh, tak ada masalah, tetapi kita galakkan fakta, huraian, contoh. Tapi kalau awak itu saja kemampuan awak, tak ada masalah, tetap diterima jawapan. Yang paling penting tulis jawapan. 30 ke atas. Okey, Hamai jawab tu 30 ke atas, kertas 1 B+, 3132, kertas 294. Okey, cikgu bagi panduan. Okey, panduan kepada pelajar Yang ini pelajar sekalian jangan salahkan cikgu, ini berdasarkan SAPS. Mungkin pelajar tak kenal SAPS cikgu ke ni. Sebab mereka tahun lepas pun dia tak isi pun. Kita mana TOB. Akhir tahun tak ada kan. Mana ada ujian. Kan? So sistem SAPS pun pelajar tak pernah tengok pun kan. So pelajar sekalian, ini contoh dia pelajar sekalian. So kalau A+, A+ mesti dapat markahnya 126 markah. Mesti dapat 126. Kertas 1, kertas 2 tu gulinglah, pusinglah macam mana pun mesti dapat 126. Kalau kertas 1 32 bermaksud kertas 2 90 lebih. Itu pelajar. Dia macam tu. Apa pun 126 markah ni. Mana yang nak senang? Kertas 1 36 lah sebab kertas 2 ini SAPS pelajar bukan SPM, SAPS. Walaupun huruf ni sama S. So, yang ni berdasarkan pengalaman cikgu. Kalau pelajar cikgu dulu yang lepas-lepas kan. Sebab apa? Tahun lepas kita tak boleh nak collection sebab soalan tu tertutup kan. Dikumpul balik. So, kita boleh ingat. Contoh kalau pelajar cikgu 36, 35, insya-Allah dia dalam A+. InsyaAllah. Dan alhamdulillah bila kita tengok data dia, alhamdulillah SPM pun dia dapat A+. Okey, yang kedua, A. Cuba bagi A. Mesti dapat 112. Ini contoh. Berdasarkan pengalaman cikgu, analisis cikgu dulu, kalau pelajar cikgu nak dapat A+, mesti dapat A, mesti dalam kumpulan ni, 32-80. Okey, dan satu lagi, last. Contoh A-. Okey, contoh ini, ingat jangan salahkan cikgu nanti, awak bagi bertebaran di muka bumi Allah nanti, salah fakta, mati cikgu. Cikgu kata berdasarkan SAPS, lembaga dia lain, format dia lain. Cuma ini sebagai panduan kepada pelajar untuk memudahkan kita buat target. Okey, sikit lagi Okey, ini contoh grade markah kita. Okey, jangan risau. Okey, alright. So, nak kuasai keban Okey, cikgu bagi sikit saja, hint sikit saja dulu.
Yang lain tu kita sambung malam esok. Kita satu, dan macam mana kita nak kuasai kebat betul-betul, kita sembang malam esok. Malam ni cakap sikit lagi. Kita petik sikit je. Kita petik sikit je bagi supaya dia orang nanti malam esok. Okey, pelajar sekalian, kuasai kebat insya-Allah. Ni. Syazwan ni dah lama tanya ni. Syazwan anak lelaki Syukri ni. Cikgu tolong respon terhad. Boleh letak respon terhad, boleh tak letak jawapan holistik walaupun hanya 2 markah. Boleh. 2 markah dia letak jawapan. Boleh holistik. Tapi kalau soalan tu bukan kebat, takkan kita nak bagi inferen kan? Fakta inferen. 2 markah saja. Pelajar. Ni 2 markah. 2 markah ni jaranglah di soal skema holistik. Tapi kita boleh bagilah fakta, huraian, contoh, dah dapat markah penuh dah. Tak ada masalah. Inferen tu tak kira lah, dah dapat lebih dah. Okey, teruskan Cikgu Sob. Okey, biasanya pelajar sekalian, kalau bahagian A pun sebenarnya kadang-kadang dulu bahagian A pun kadang-kadang soalan yang terakhir tu, soalan 4 markah tu kan, yang tu boleh jawab. Kan bahagian A kan, contoh bahagian struktur kan. Soalan yang terakhir tu, C tu biasanya ataupun soalan D ke, 4 markah tu biasanya kita boleh jawab sebab dia panjang sedikit. Itu kita boleh buat, tak ada masalah. Baik. So pelajar sekalian, okey, yang ni pelajar sekalian, okey, cikgu nak minta pelajar sedikit homework saja, homework sikit saja. Okey. Okey. Homework yang pelajar dah lupa, cikgu yakinlah pelajar dah lupa pun tentang homework ini. Contoh pelajar sekalian, sumber jawapan sejarah berdasarkan pengalaman cikgu. Sumber jawapan sejarah. Pertama, kita tak lari daripada buku teks. Tak boleh lari daripada buku teks. Akan tetapi persoalannya, adakah awak boleh ingat semua fakta yang ada dalam buku teks? 20 bab dalam buku teks, adakah boleh jawab nahi, kabi nahi? Tak boleh ingat. Kalau tak boleh, kita cari pada stimulus bahan rangsangan. Macam mana? Esok rahsia dia cikgu tunjuk awak. Kemudian kita gunakan idea sendiri. Tak boleh. Okey, tak boleh gunakan stimulus. Cikgu, stimulus tu datang apa? Tak apa. Kita bincang malam esok. Kemudian lagu sejarah Ku Gemilang. Tak pandai lagu sejarah Ku Gemilang. Pelajar sekalian, cikgu nak cerita kat awak. Sekolah Menengah Tan Sri Abdul Aziz di Lenggong, kita ada pelajar yang lemah pembelajaran, pendidikan khas, lemah pembelajaran ustaz, ada kad sekali kan, ada kad khas dia, lemah pembelajaran pun boleh lulus sejarah. Rahsia dia, apa dia rahsia dia? Dia hanya gunakan lagu sejarah Ku Gemilang saja. Setiap kali lepas perhimpunan, dia menyanyi. Dia pergi satu belakang, dia menyanyi lagu lagu sejarah Ku Gemilang. Dan alhamdulillah SPM lulus pelajar sekalian, itu pelajar yang lemah pembelajaran. So tak boleh lagi gunakan lagu Kerana Malaysia, kad potensi. Dan tak boleh sangat pelajar sekalian lagu sekolah. Dan inilah pelajar sekalian, cikgu nak minta pelajar buat sedikit saja homework untuk kelas kita besok. Tugasan dia senang je pelajar sekalian. Awak ambil lagu sekolah awak yang mula-mula, yang dah mula-mula sikit lupa kan. Pelajar sekolah saya ustaz kalau contoh saya minta nyanyi lagu sekolah balik, dia pun lupa dah ustaz. Lagu sekolah ustaz yang bertahun-tahun nyanyi pun boleh lupa. Ini kan sejarah yang ni kan pun lagi-lagi lah ustaz kan. Cikgu nak tunjukkan malam besok pelajar sekalian, hanya menggunakan lagu sekolah pun boleh jawab sejarah. Hanya gunakan lagu sekolah masing-masing pun boleh jawab sejarah SPM. Nanti cikgu akan bagi nombor telefon cikgu, Telegram cikgu, awak hantar. Lagu sekolah awak. Cikgu akan ambil 2-3 orang pelajar bertua, hanya menggunakan lagu sekolah masing-masing. Cikgu apply dengan soalan SPM sebenar malam besok. Cikgu bagi special. Sekolah mana yang special, cepat-cepat hantar kat cikgu dengan lirik lagu yang betul tangkap cantik-cantik yang ni cikgu akan terangkan malam besok apa itu kad potensi. Dan bagaimana nak skor kebat, cikgu bagi hint sikit ni contoh. Yang ni kita cerita malam besok macam tadi pelajar kita kata ada body kan, body essay kan. So nanti kita tengok malam besok lah So cikgu nak malam besok cikgu nak gunakan ni bagaimana guna lagu sekolah untuk jawab soalan kebat. Dan satu lagi cikgu nak bagi sebuah lagu dulu. Macam mana kita yang penutup ustaz penutup sebelum kita nak buat. Ya, silakan. Lagu kebat. Soalan kebat sangat senang. Iya. Cari dan olah stimulus. Iya. Jawapan fakta dan logik. Iya. Kadang-kadang ustaz, kan saya tanya pelajar hampa dapat apa? Ya. Ya, je ustaz. Dia tak faham macam mana nak cari? Cari dan olah stimulus, cari dan olah stimulus, jawapan fakta dan logik.
So cikgu bagi cikgu bagi sedikit homework kat awak yang dinamakan sebagai flip classroom. Flip classroom, tugasan awak senang saja, awak tulis cantik-cantik ataupun awak carilah mana internet ke, lirik lagu sekolah awak, okey, hantar dekat cikgu, insya-Allah. Pelajar mana yang bertuah, malam besok cikgu akan paparkan ya. Okey. So insya-Allah malam besok Malam besok kita akan bincangkan tentang kertas 1 dan bagaimana kita nak skor kebat dengan cemerlang dan tajuk penting tajuk-tajuk penting pada malam besok. So pelajar sekalian, kalau nak hantar dekat Telegram cikgu, jangan WhatsApp hantar dekat Telegram. Ingat adab kita, bagi tahu dulu nama, dari sekolah mana, nama dan sekolah mana tingkatan berapa, sebab kita ada tingkatan 4 dan tingkatan 5 ya. So bagi tahu, insya-Allah cikgu ambil mana pelajar yang bertuah, cikgu akan buktikan kepada awak, hanya gunakan nilai-nilai dalam lagu sekolah pun boleh jawab SPM. Insya-Allah dengan teknik yang betul. So alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada hampir 2,500 ustaz malam ni ramai, paling ramai. Ya, betul. 2,500 lebih tadi. Okey. So alhamdulillah kita dah dapat sedikit panduan. So mungkin Cikgu Gani nak buat rumusan sedikit, Cikgu Gani. Silakan. Okey, tadi jadi pelajar, kita tengok pelajar boleh tulis rumusan dalam 1 jam lebih ini, apakah teknik yang pelajar dapat, tak kisah berapa yang pelajar dapat, yang boleh pelajar aplikasi dalam kita nak menjawab soalan nanti. Baik, cuba pelajar tulis sebelum kita berhenti kelas pada malam ini. Sekali lagi cuba pelajar tulis apakah teknik yang pelajar dah dapat sepanjang program kita pada malam ini. Lama ni cuba tengok. Semua dah ucap terima kasih, nak tidur dah ni Okay, alhamdulillah. Masih ramai lagi, masih ada 2,000 lebih lagi apa teknik yang pelajar dah dapat? Cikgu Fitri kata biar pecah ketiak. Janji A+ sejarah. Terima kasih. Sama-sama Cikgu Fitri. MRSM Kuala Kangsar Okey, pelajar kata holistik lagu sejarah kegemilang. Terima kasih. Sejarah kegemilang. Guna tangan. Boleh lah. Guna tangan. Dia maksudnya kalau dapat tu kira objektif capai lah. Teknik lagu. Aina bagus kata. Teknik lagu, flashback, mnemoni. Ayat sendiri. Okey, terima kasih Okey, terima kasih pelajar atas sokongan untuk teruskan kuasai dan menguasai sejarah. Dan jangan lupa malam esok kita sekali lagi bertemu untuk kita teruskan kembara sejarah kita. Perkongsian sejarah santai-santai, saya dengan Cikgu Yusof tapi boleh pandai. Tengok siapa moderator pada malam. Ya. Betul Cikgu Gani. Siapa yang hadir malam esok Okey, serah Cikgu Yusof. Okey, pelajar sekalian dan rakan-rakan guru, saya ulang balik sijil kita tak boleh dapat seperti biasa pelajar sekalian. Kita calon malam ini bukan sekadar 2,500 ustaz yang mendaftar untuk sijil sahaja hampir, saya tengok dekat sini hampir 5,000. Hampir 5,000 yang berdaftar untuk sijil sahaja. So kita tak mampu pelajar sekalian, sistem hanya mampu jana 1,500 sehari. Itu pun menghadap dari pagi sampai ke tengah malam untuk nak siapkan 1,500. So berilah masa kepada urus dia, ambil masa pelajar sekalian, jangan yakinlah insya-Allah urus dia kami akan bagi yang terbaik kepada semua pelajar, akan dimasukkan dalam email masing-masing. InsyaAllah dalam masa terdekat, bukannya dalam seminggu ni. So beri masa kepada urus dia untuk menyiapkan CJ-CJ. InsyaAllah semuanya akan dapat sekiranya awak mengisi maklumat dengan tepat. Kita tak mampu nak cek satu-satu, sekiranya pelajar salah kadang-kadang .com dia tulis .co lah. So kadang-kadang kita tak boleh nak detect. So kalau kesilapan tu, kalau tak dapat tu memang masalah teknikal, masalah pengisian data So, cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pelajar, rakan-rakan guru yang menyokong bengkel kita pada malam ini. Jangan lupa temu janji kita malam besok satu lagi dan hari Khamis bersama dengan Sir Remy lagi untuk subjek sains. Minggu depan kita ada pendidikan Islam dan matematik. 30 dan 31 kita ada subjek kimia dan insya-Allah kita akan ada lagi biologi, fizik, admat,
apa lagi prinsip account. InsyaAllah kalau ada ruang lagi kita buka lagi. Kalau ada permintaan yang baik kita tambah lagi Ustaz. Kita minta lagi semangat. Ya. Lagi Ya, untuk ya. tasawuf, perniagaan saya tengok tadi kan. Tadi ada tanya perniagaan Ya, tadi kan. memang ada permintaan Ya, lagi. insyaAllah. Dan terima kasihlah Cikgu Yusof, Cikgu Gani yang sudi untuk bersama dengan anak-anak di negeri Perak dan seluruh Malaysia. Amnya juga cikgu-cikgu yang join pada live streaming kita pada malam ini dalam siri 1, mudahnya kerja A dalam sejarah SPM. Dan insya-Allah pada malam esok 18 Ogos 2021 dengan masa yang sama, pada masa yang sama 8 suku hingga 9.45 malam kita akan bersama dengan Cikgu Yusof dan Cikgu Gani sekali lagi dalam siri yang kedua. Khusus kita nak tengok kuasai kebat. Result mantap. Susah ke soalan kebat? Nanti Cikgu Yusof dan Cikgu Gani akan perincikan lagi. Dan terima kasih tahniah kerana sudi bersama kami. Mungkin mengambil masa sedikit pada malam ini. Apapun, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada malam esok. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dan selamat malam.